Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan kurniaan nikmat serta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk menyambung perbahasan berkenaan dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, iaitu berdasarkan teks Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan menyambung perbahasan kita pada perkara yang ke-23 daripada buku kita, muka surat 104, 105 sehinggalah 109, 111 sampai 111, iaitu wal imanu binuzuli Isa bin Maryam, yakni al iman binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam, yanzilu fayaqtulu ad-dajjala wa yatazawwaju wa yusalli khalfa al-qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimuna. Sampai situ. Maknanya, dan beriman dengan turunnya Isa ibni Maryam, baginda akan turun dan membunuh Dajjal, baginda akan berkahwin, dan baginda akan menunaikan salat di belakang seorang imam daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Baginda akan meninggal dunia dan dikebumikan oleh umat Islam. Baik, itu teks Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Baik. Baik, kita nak lihat satu persatu dalil yang menunjukkan tentang kenyataan tersebut. Baik, yang pertama, kita berkenalan dahulu dengan sosok yang kita nak bincangkan ini, iaitu Isa ibnu Maryam, yakni Nabi Allah Rasulullah Al-Masih, yang mana penamaan Nabi Isa alaihi salam ini disebutkan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan Al-Masih itu bukan gelaran, nama. Nama Nabi Isa alaihi salam. Dalilnya surah Ali Imran ayat 45. So maknanya, kalau ini kita kata, kalau Imam Al-Barbahari sebut wa binuzuli Al-Masih Isa bin Maryam pun betul. Kalau dia tak sebut pun tak apa, tapi kalau dia sebut pun lagi menepati dalil yang menyebutkan Al-Masih itu sebenarnya nama bagi Nabi Isa juga. Kerana kan kalau kita tengok sebelum ni, yang teks yang perkara nombor 22 kan, wal imanu bil masihid dajjal, disebutkan Al-Masih. Tetapi pada teks yang ke-23 tu, wa binuzuli Isa bin Maryam, tak sebut Masih, tak sebut Al-Masih. Tapi kalau persoalannya di sini, adakah Al-Masih itu hanya gelaran kepada Dajjal? Kita dah sebut sebelum ni, dia juga adalah gelaran. Al-Masih juga gelaran untuk Nabi Isa alaihi salam. Tetapi adakah gelaran itu hanya gelaran, atau dia sebenarnya adalah lebih daripada gelaran? Sebenarnya dia adalah bentuk penamaan. Dalilnya surah Ali Imran ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Jelas teks ataupun nas. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryam,
wahai Maryam, yakni ibunda Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan kalimah yang diciptakan daripadanya, yang kalimah yang datang daripada Allah, ismuhu, namanya, kan? Ismuhu, namanya, Al-Masihu Isa bin Maryam. So nas, maknanya Allah Ta'ala kata, ingatlah ketika malaikat memberikan khabar gembira kepada Maryam bahawasanya dia akan mendapat anak, yang mana anaknya itu akan diperolehi dengan cara yang mencari adat, iaitu Maryam itu sendiri tidak mempunyai suami dan anaknya itu, Isa itu, tidak mempunyai bapa, tetapi Allah Ta'ala khabarkan khabar gembira itu melalui malaikat, bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam, dengan namanya, maknanya diberikan khabar gembira tu, busyra di situ kepada Maryam bahawasanya beliau akan mendapatkan seorang anak lelaki yang namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kan? Sebab itu disebutkan dalam sebahagian riwayat, antaranya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan, lam yakun minal anbiya'i man lahu ismani illa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada mana-mana nabi yang mempunyai dua nama melainkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada situ, maknanya daripada ayat dalam surah Ali Imran, ayat berapa tadi, ayat 45 itu, maknanya sahabat Nabi, antaranya Ibnu Abbas, turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran, beliau memahami Al-Masih itu nama Nabi Isa. Dia bukan gelaran, dia nama. So dalil dia nas, kan? إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Ismuhu, namanya, Isa ibnu Maryam. Jadi Ibnu Abbas kata, tidak ada mana-mana Nabi yang mempunyai dua nama melainkan Isa dan Muhammad. Isa maknanya Isa dan Al-Masih, Muhammad dan Ahmad. Maknanya yang Ibnu Abbas sebut ni dalam Quran. Walhal Nabi Muhammad SAW ada banyak lagi nama. Baik. Dan boleh jadi juga maksud para ulama yang sebut tentang gelaran tu, maknanya nama yang berbentuk gelaran tetapi bukanlah nama yang masyhur, kan? Nama yang maknanya yang utama. Ala kulli hal, nas dalam surah Ali Imran ayat 45 itu menyebutkan Al-Masih bagi Nabi Isa AS nama dia. Nama dia. Adapun Dajjal, Al-Masih itu gelaran, bukan nama dia. Gelaran dia untuk menghina dia. Gelaran untuk menghina dia. Kerana kita dah bahas sebelum ni, apa maksud Al-Masih? Dalam konteks Nabi Isa AS, maksudnya positif. Maksudnya yang membawa kepada kebenaran. Kita akan tengok apa maksud Al-Masih yang dihuraikan oleh ulama salaf. Tapi kita dah bincangkan sebelum ni sedikit tentang Al-Masih Dajjal. Antaranya mamsuhul ain, matanya terpadam ataupun buta sebelah, kan, kerana terpadam. Masih juga maknanya dia berkelana di atas muka bumi dengan membawa kesesatan. Okey, nama yang konotasinya adalah negatif. Apa hikmahnya? Kita dah sebut sebelum ni, tapi kita nak isyaratkan di sini. Kenapa kita kata Al-Masih, bila kita kenakan atau kita pakaikan kepada Dajjal, dia jadi buruk? Kenapa? Sebab apa-apa sahaja gelaran yang baik, kalau dikenakan kepada orang yang jahat, maka dia tetap akan jadi buruk. Faham tak? Itu konsep dia. Senang je kita nak faham. Contoh. Ajaran sesat. Orang yang mendakwa kononnya dulu ada seorang Rasul Melayu. Dia panggil gelaran dia Rasul Kahar.
letaklah nama depan dia Rasul ke, Nabi ke, letaklah nama Tuhan sekalipun, dia tetap buruk. Dia takkan mensucikan dan takkan membaikkan orang itu. Kena gelaran yang baik, kalau diletakkan kepada hakikat yang buruk, buruklah jadi. Faham tak? Contoh yang lain kita nak mudah faham lagi. Kalau seorang pencuri ataupun penjahat, dia meletakkan gelaran di hadapan nama dia itu Datuk Seri, contoh. Penyamun, katakan penyamun ataupun pembohong. Dia meletakkan gelaran dia Datuk Seri. Walaupun gelaran Datuk Seri itu adalah baik secara adatnya, tetapi bila diletakkan kepada orang yang jahat, orang yang tak layak, ataupun orang yang jahat tadi, maka dia tak memberi apa-apa kesan. Jadi kiaskan dengan samalah kalau orang tu tak ada ilmu pun, jahil, kemudian jahat, tak ada takwa, kan? Tapi orang panggil ustaz, tetap buruk. Seorang yang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, orang panggil tuan guru, tetap tak memberi apa-apa kesan, bahkan menghina dia. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala sebut, yang paling teruk sekali orang yang mendakwa sesuatu gelaran ataupun orang yang mendakwa dia ada persamaan dengan sesuatu yang mulia, tetapi dia bukan dalam kalangan orang itu ataupun dia bukan dalam kalangan mereka yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Maknanya Ibn Taymiyah bincangkan tentang tasyabuh, masalah tasyabuh ni. Ada orang yang dia nak tasyabuh menyerupai Nabi, tetapi dia tidak termasuk dalam kalangan pengikut Nabi. Maka dakwaan dia ataupun usaha dia untuk menyerupai Nabi itu adalah seburuk-buruk perkara. Apa contoh dia? Contohnya, pengikut ataupun seorang yang menjadi pemimpin ajaran sesat, contoh. Selalunya mereka ni memang nak tasyabuh dengan Nabi. Nak menyerupai Nabi, tapi bukan dalam rangka mutaba'ah yang betul. Bukan dalam rangka dia ikut Nabi tu macam sahabat. Contohnya dia nak ikut Nabi, dia nak jadi ketua. Sebab dia tengok, ini memang psikologi, secara psikologi zaman berzaman, memang kebanyakan ajaran sesat ni, nak yang pemimpin-pemimpin ajaran sesat ni, sebab apa dia nak jadi ketua? Sebab dia nakkan pengaruh, dia nakkan jawatan, dia nakkan pengikut, dia nakkan harta benda, dia nakkan pengaruh, dia nakkan populariti, dia nakkan wanita, dia nakkan segala-galanya. Kalau kita kaji tentang kemunculan Nabi-Nabi palsu kan, Musailimah Al-Kadzab, lagi siapa lagi? Tulaihah Al-Asadi, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, dan ramai lagi Nabi-Nabi palsu yang muncul, yang awalnya muncul sebelum Nabi wafat tau. Maknanya Nabi SAW dalam fasa terakhir kehidupan baginda SAW, maknanya dalam lebih kurang dalam 9 Hijrah dan 10 Hijrah, iaitu Amul Wufud, dalam tempoh tahun yang mana delegasi kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah untuk berbai'ah, berjanji setia dan menerima Islam daripada Nabi SAW. Ketika itulah kalau kita kaji betul-betul, ketika itulah datangnya syahwat yang dipanggil syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi yang ada pada setiap manusia. Apa maksud syahwat tersembunyi ni? Syahwat tersembunyi ni maknanya, kata ulama salaf, hubbur riasah, cintakan kepimpinan, nak jadi ketua. Istilah sekolah kita dulu-dulu, jipang, gila pangkat. Jadi kalau kita tengok, sebelum Nabi wafat tau, maknanya dah ada dakwaan Nabi palsu. Sebab apa Nabi palsu ni tak muncul pada awal penurunan wahyu dekat Mekah? Sebab apa? Kita cuba tanya, kita cuba fikir. Sebab di Mekah, Nabi SAW ditindas, para sahabat ditindas, umat Islam ditindas. Dan tak nampak apa-apa bentuk manfaat duniawi. Tetapi bila di Madinah, tambah-tambah lagi pada tahun Amul Wufud, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Allah sebut, Allah sifatkan lepas pembukaan kota Mekah tu, kan? Allah bagi tahu dekat Nabi kita SAW, kau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong ramai. Jadi inilah yang menyebabkan ada sebahagian orang yang ada syahwatun khafiyah tadi, penyakit ni, penyakit hati. Hubbur riasah, syahwat yang tersembunyi ni, kata ulama salaf, cintakan kepimpinan. Gipang tadi, gila pangkat. Jadi mereka pun pakat-pakatlah nak jadi macam Nabi. Ini sebenarnya punca yang menyebabkan berlakunya kemunculan Nabi palsu, dan kita kena faham benda tu akan berterusan sampai akhir zaman, sampai kiamat. Sampai kita kata penyakit Dajjal tu dia jipang lah. Dia nak jadi wali, kemudian jadi Nabi, kemudian nak jadi Tuhan. Faham tak? Itulah yang kita tengok hari ni, ajaran-ajaran sesat, ahli bid'ah, semuanya gila pangkat. Hubbus syuhrah. Dipanggil syahwatun khafiyah. Tengok. Berebut nak jadi mufti, berebut nak jadi ustaz, berebut nak jadi selebriti, berebut nak jadi pempengaruh, semua berebut-rebut. Zaman kita sekarang ni semua berebut-rebut nak jadi orang yang ada pengaruh. Orang yang bahagia adalah orang yang dia tak kejar benda tu. Subhanallah. Pengikut para Nabi dan Rasul, dia tak kejar syuhrah, dia tak kejar kepimpinan. Tengoklah, bacalah sirah, bacalah sejarah. Imam 4 mazhab cukuplah. Mereka ditawarkan jawatan, mereka lari. Mereka tolak. Ulama-ulama salaf yang hebat, bacalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dipenjara sebab tak mau jadi qadi, dipenjara sebab tak mau jadi qadi. Kita hari ni berebut nak jadi mufti, nak monopoli jawatan mufti tu dengan geng kita saja, itu lagi dahsyat. Takut orang aliran lain ambil jawatan mufti tu, kononnya nak jaga akidah dewan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia ada hubbus syuhrah. Dia ada, kita kata, hubbur riasah. Syahwatun khafiyah. Ni penyakit hati. Orang agama kena belajar. Kena kaji penyakit ni dan berusaha untuk jauhkan diri semampu mungkin daripada penyakit ni. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Kalau orang tu dia bukan ahli atau bukan layak ataupun dia tidak dalam kalangan orang yang sepatutnya, maknanya dia bukan kalangan orang yang soleh, katakan dia menyamar atau menyerupai orang soleh. Dia seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk manusia. Kalau dia bukan pengikut Nabi, dia mendakwa, dia orang panggil tasyabbuh, dia nak menyerupai orang yang soleh, tapi dia bukan orang soleh, dia nak menyerupai orang soleh, itu juga seburuk-buruk perkara. Kalau dia bukan pengikut Nabi, dia nak mendakwa konon-konon dia adalah pengikut Nabi, itu pun seburuk-buruk perkara. Yang paling buruk, kata ulama, orang yang bukan pengikut Nabi, langsung tak ada ciri-ciri pengikut Nabi, tapi dia nak mengaku dia Nabi. Lagi teruk lah. Contohnya macam pengikut ajaran sesat kan. Tengok, nak kahwin lebih. Kan ada yang sampai nak kahwin 9, nak kahwin 10 pun ada. Kan? Kononnya dia nak kata dia dah sampai tahap maqam. Kemudian dia melayan pengikut-pengikut dia seperti hamba. Kan? Kononnya dia itu adalah seakan-akan anak murid dia, pengikut dia, kena hormat dia, kena sucikan dia, kena muliakan dia. Kalau salam tu memang kena angkat lah. Kan? Tangan ni cium. Dia pula yang galak kan. Kalau tak puji sikit dia marah. Jadi kena buat majlis puji-pujian, qasidah. Kalau tak buat dia rasa macam kamu tak hargai saya ke guru kamu. Dia pula pergi, orang panggil, mengungkit. Kalau buat dia seronok, kalau tak buat dia tak seronok. Bahkan ada sampai tahap yang sujud di kaki untuk guru dia. Ada yang memuja dan melampaui batas sehingga membuat gambar-gambar mereka, diletakkan, diagungkan gambar-gambar itu di rumah mereka, potret-potret guru-guru mereka, diletakkan di dalam wallet dan sebagainya. Dan itu semua adalah bentuk kehinaan sebenarnya. Kehinaan, dia bukan kemuliaan.
Mereka orang yang jahil menyangka benda tu satu kemuliaan. Contoh, dia macam orang panggil apa? Dia senang mudah nak faham. Pemikiran kanak-kanak lah. Macam budak-budak. Kalau diberi gula-gula, dia seronok. Kalau tak diberi gula-gula, dia marah. Dia mengamuk. Samalah. Ada sebahagian, ini cerita betul ya. Guru kami Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Qurashi cerita dulu di Mesir. Maknanya berlaku percampuran antara lelaki perempuan dalam kalangan pengikut sebahagian tarikat ni ketika Maulid dan sebagainya. Kemudian banyak lagi kisah-kisah kan. Antaranya lagi yang anda ingat macam mana seorang tak laparkan perhatian orang lain. Dia tak inginkan pujian daripada mana-mana orang. Kerana apa? Kerana orang yang hebat ni, dia hanya bergantung kepada Tuhan dia. Dia hanya melihat apa yang Tuhan dia suka, apa yang Allah suka, dan dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para nabi dan rasul adalah orang yang pergantungan mereka kepada Allah itu adalah sempurna. Cuba kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila orang puji dia, Nabi tak membiarkan. Bahkan kalau Nabi SAW, sahabat puji Nabi dengan melampaui batas, Nabi akan tegur. Maknanya Nabi tak biarkan sahabat tu terus menerus puji baginda SAW. Bahkan Nabi ajar pula kepada para sahabat, puji memuji ni at-tamaduh, saling puji memuji antara satu sama lain. Puji saudara kamu di hadapannya. Nabi kata apa? Az-zabhu, sembelih. Maknanya engkau telah sembelih tengkok saudara engkau. Kau bunuh dia. Pasal maknanya engkau tak mahukan kebaikan untuk dia. Engkau nak memusnahkan dia dengan kau puji dia melampaui batas. Itu bayangkan Nabi ajar kita kan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, buka Riyadhus Salihin yang paling asas, Imam An-Nawawi letak bab yang khusus tentang masalah makruhnya ataupun tercelanya pujian. Kan? Yang kita sebutkan atau ungkapkan di hadapan wajah saudara kita, di hadapan dia. Itu ada larangan, maknanya satu bentuk larangan daripada Nabi SAW. Dan bila sampai kepada Nabi SAW pujian-pujian yang melampaui batas, Nabi akan tegur dengan keras. Kita dah sebutkan hadis sebelum ni, Nabi kata, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ini kita akan bahaskan sekejap lagi. Kemudian Nabi SAW kata, bila sahabat kata, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina, Nabi kata, qulu biqaulikum, alaikum biqaulikum, atau qulu biqaulikum, wa la yastahwidhanna alaikum syaitan. Nabi tegur, Nabi kata, kalau kamu nak memuji, kalau kamu nak berkata, katalah dengan berpada-pada, kan? Dan janganlah pujian kamu itu, ucapan kamu itu menyebabkan syaitan menyesatkan kamu. Baik, jadi itu tentang Al-Masih tadi, gelaran. Ini faedah. Maknanya gelaran tu, kalau diletakkan kepada orang yang pembohong, dia akan jadi buruk. Kan? Gelaran tu kalau kita letak kepada orang yang tak layak, maka dia akan jadi buruk. Contoh macam sekarang duduk bergaduh tentang istilah ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Golongan Asy'ariyah Maturidiyah, dia kata kamilah ahli sunnah wal jamaah Matur. Malah nak sebut Asy'ariyah Maturidiyah panjang, habis air liur kita. Sebut bukan dapat pahala. Okay. Kalau sebut dapat pahala tak apa. Paling kurang kalau kita sebut ahli sunnah wal jamaah, dapat pahala dari sudut kita sebut lafaz tu ada dalam sunnah. Kan? Tapi Matur ni, Asy'ariyah Maturidiyah ni ada ke dalam Quran dan sunnah? Dulu ada percubaan nak menipu orang kan. Dia kata ada, Nabi puji golongan Asy'ariyun. Padahal Asy'ariyun tu kabilah sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, tak ada kaitan pun dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Walaupun Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu rahimahullah tu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tu dia ada nasab, dikatakan dia nasab dia sampai kepada Asy'ariyun, kan? Tetapi bukan hadis yang Nabi puji Asy'ari itu bukan kerana akidah, bukan kerana akidah Asy'ariyah. Dia pun nak tipu orang awam. Kan? Dulu anda ingat lagi.
Tapi kemudian asatizah kita pun bangkit jelaskan. Nipu kan. Jadi macam itulah sekarang ni bergaduh Asy'ariyah Maturidiyah, ahli sunnah. Tetapi hakikat dia, ini kita kata, kaedah kita, al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Ini kaedah disebutkan oleh ulama, yang kita pernah sebut juga sebelum ni dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Penamaan tu bukanlah dilihat pada penamaan semata-mata. Ibrah sesuatu perkara tak dilihat pada penamaan. Al-ibrah bil musammayat. Hakikat penamaan tu. Kita melihat sesuatu pada hakikat. Intipati penamaan tu. Bukan semata-mata pada penamaan. La bil asma'. Contohnya, macam tadilah. Orang tu kata, saya Datuk. Saya Datuk Seri. Saya Ustaz. Tapi perangai dia tak Ustaz. Kan? Perangai tak Ustaz. Contoh katakan, saya Ustaz tapi tipu duit orang. Kan? Saya Ustaz tapi cakap bohong. Saya Ustaz tapi sebar hadis palsu. Saya Tok Guru, lepas tu ajak orang buat syirik. Saya guru agama, lepas tu ajak orang buat benda tak betul. Bermanfaat ke gelaran tu? Tak bermanfaat langsung. Bahkan penghinaan untuk dia. Penghinaan untuk dia. Macam kita kata, saya Muslim, tapi you tak praktikkan Muslim, tak solat contoh. Apa guna Muslim tapi tak solat? Bukan Muslim lah. Saya Muslim, saya Islam. Pakai baju Islam, I am Muslim. Ataupun saya cinta Nabi Muhammad, I love Muhammad. Tapi tak ikut sunnah Nabi. Apa guna? Satu penghinaan sebenarnya. Sama juga macam yang ni sekarang ni. Kami ahli sunnah wal jamaah. Kami sajalah ahli sunnah wal jamaah. Ashmatur. Kami sajalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi pengamalan, perkataan, akidah mereka sendiri yang ikut ke ahli sunnah? Ikut ke Nabi dan sahabat? Bahkan mereka nak keluarkan Nabi dan sahabat daripada maksud atau ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Itu mereka tak sedar. Maknanya lagi dahsyat, lagi teruk. Jadi, itu maksud al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Jadi, letaklah gelaran apa pun. Kalau hakikatnya kamu itu buruk, busuk, jahat, letaklah gelaran al-allamah ke, mufti al-anam ke, letaklah gelaran, nak letak Nabi sekalipun ke, nak letak mufti yang paling hebat di dunia ke, Syekhul Islam ke apa ke, tapi hakikat perbuatan dia, sifat dia, perkataan dia, akidah dia, akhlak dia buruk, tak mewakili ataupun tak ada pun kita kata ciri-ciri yang menunjukkan dia seorang soleh, seorang ulama, seorang ahli ilmu. No. Orang akan nampak. Manusia ni Allah Ta'ala akan bagi mereka nampak. Terutamanya orang beriman. Orang beriman akan sedar. Dia ni cakap, saya ustaz tapi penipu. Saya ustaz tapi maknanya sebarkan hadis palsu. Saya ustaz tapi tak ajar tauhid. Saya ustaz tapi khianat. Tak sampaikan amanah, tak sampaikan kebenaran. Saya guru agama tapi kamu tak ajar agama. Kan? Jadi macam mana? Jadi ini kita kena faham, itu yang faedah yang kita boleh dapat daripada gelaran Al-Masih kepada Dajjal tu. Memang tak, maknanya tak ada manfaat. Gelarlah apa pun. Sebab itu ditafsirkan oleh ulama, Al-Masih kepada Dajjal tu adalah benda yang bawa pada keburukan, kesesatan. Sebab apa? Sebab gelaran itu mengikuti apa yang digelarkan. Betul tak? Dia bukan apa yang digelarkan mengikut apa yang digelar. Tak. Objek yang digelarkan, itulah yang akan memastikan gelaran itu baik atau tak. Faham kan? Faham kan? Jelas. Macam kita sebut, ini penting, faedah ni penting. Jadi, dalam konteks Nabi Isa AS, gelaran baginda Al-Masih itu, atau nama baginda, seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 45 tadi, wasmuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih, jadi dia adalah gelaran yang confirm baik. Sebab dia ditujukan kepada hamba Allah, Rasulnya, kalimatnya yang mulia, iaitulah Isa ibnu Maryam. Maknanya gelaran orang tu kalau dia baik, letaklah gelaran apa pun dia baik. Faham kan? Baik tutur kata dia, akhlak dia, maknanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia, letaklah gelaran apa pun dia tetap baik.
orang panggil dia Wahabi pun, tapi kalau dia baik, baiklah. Betul tak? Wahabi tu orang kan nak bagi gelaran untuk orang, dia nak kata sesat kan. Tapi letaklah gelaran apa, tapi orang tu baik, dia akan jadi baik. Kan? Tapi Wahabi tu kalau dia letak dekat orang jahat, jadi jahat lah. Tapi kalau dia tuduh Wahabi tu kat orang baik, Wahabi tu sama ada nak masukkan pengikut Mu'tazilah, Abdul Wahab Ibn Rustum ke kan? Contohlah kan? Ataupun dia nak masukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke, ataupun dalam konotasi negatif, tapi kalau dia bagi dekat orang baik, tetap jadi baik. Kan dia gelar dekat seorang individu tokoh yang baik. Benda tu. Orang tak tengok pada orang gelar tu, orang tengok pada apa yang digelar tu. Dibuat apa? Orang tu ajar Quran dengan sunnah. Kan? Orang yang ajar Quran dengan sunnah ni paling baik lah. Kan? Jadi orang tak tengok gelaran. Jadi jangan terpedaya. Sama jugalah Ashmatur tu, Asy'ariyah Maturidiyah tu, bagilah gelaran apa pun. Orang bukan tengok pada tu, orang tengok pada intipati. Kan? You duk Ashmatur, Asy'ariyah Maturidiyah, Ashmatur, tapi orang tengok duk sebar hadis palsu. Duk sokong geng-geng khurafat, duk sokong benda-benda yang tahyul, duk sokong benda-benda yang hadis palsu. Orang kata apa benda ni? Asy'ariyah Maturidiyah ni ya. Kan? Jadi jangan terpedaya. Kan? Wallahul musta'an. Baik, balik pada Nabi Isa alaihi salam, nama baginda. Baik. Jadi kalau kita tengok tafsiran ulama salaf tentang makna Al-Masih ni kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, antaranya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, summiya masihan li'annahu ma masaha dha'ahatin illa bari'a. Dinamakan Nabi Isa itu Masih kerana tidak ada seorang pun ataupun tidak ada mana-mana individu yang ada penyakit yang disentuh atau disapu oleh Nabi Isa AS, melainkan dia sembuh. Maknanya Nabi Isa AS antara mukjizat dan tanda kenabian yang ada pada baginda Nabi Isa AS, kalau Nabi Isa sentuh mana orang yang sakit, sopak ke, buta ke, sakit apa ke, dia sembuh. Inilah orang-orang yang tukang-tukang, orang panggil bomoh, pawang, dukun, semua tergila-gila nak jadi macam Nabi Isa. Sebab itu kalau kita tengok pengikut Nasrani kan, orang Kristian, dia pun semua nak benda tu. Nak power. Sebab itu padri mereka kan, maknanya mereka akan ajarkan ilmu sihir, perbomohan, kahanah untuk semata-mata mendapatkan kemuliaan tu, untuk menyembuhkan orang. Bila berlaku dalam kurun yang ke 3 Masihi, maknanya lepas bila berlaku penyelewengan yang besar dalam ajaran Kristian, gereja-gereja ni kan, jadi pihak gereja mereka letakkan syarat, padri-padri ni memang kena belajar untuk jadi perawat, supaya ada persamaan dengan Isa. Sebab itu akhir sekali mereka terpedaya, mereka ikut syaitan. Sebab itulah, sebab mereka semua nak meniru Nabi Isa. Sepatutnya mereka tak mencari karamah kemuliaan itu, tapi mereka sepatutnya ikut ajaran Nabi Isa itu. Dan itu terbukti dalam, kalau kita baca dalam catatan sejarah, antaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah pun, Imam Ibn Kathir ada sebutkan kisah pengikut-pengikut Nabi Isa yang ikhlas. Mereka tak cari pun benda tu. Tapi bila mereka ikut Nabi Isa, Hawariyun contohnya, antara riwayat-riwayat daripada Hawariyun dan juga ashab mereka tak cari karamah tu. Tapi bila mereka betul-betul ikut Nabi Isa, Allah bagi kemuliaan yang sama, lebih kurang. Tapi mereka tak berusaha dengan cara yang salah, iaitu dengan cara nak belajar ilmu kebal, ilmu bomoh, sihir. Tapi kebanyakan padri-padri tewas. Sebab itu kita kata hubbu riasah, kerana nak cepat. Sebab itu kita kata semua nak tiru, semua nak jadi macam Nabi. Macam dalam konteks kita tengok hari ni, kenapa ajaran sesat berlaku? Kerana semua tergesa-gesa nak jadi macam Nabi. Bukan nak ikut Nabi macam sahabat. Sebab itu pentingnya pemahaman sahabat tu. Sebab itu penting manhaj sahabat. Kenapa kita 24 jam, siang, malam, pagi, petang, kita suruh orang ikut sahabat Nabi. Dan kita kata kita wajib ikut Nabi, tapi kita kena ikut Nabi melalui para sahabat.
Sebab kalau kita tengok, kalau kita buang sahabat, nak jadi Nabi, nak ikut Nabi, nak jadi macam Nabi. Terus semua serba-serbi nak jadi macam Nabi, akhir sekali, tu yang jadi sesat. Nak kahwin 9, nak kahwin 10, nak kahwin lebih. Pasal dia kata nak jadi Nabi, nak macam Nabi, Nabi kahwin 10 dia kata, habis. Nak dakwa kononnya Isra' dan Mi'raj. Pasal apa? Pasal dia kata, saya Mi'raj malam tadi mimpi. Nak jadi macam Nabi. Nampak? Apa lagi? Semua benda-benda yang khawariqul adah, dia nak dakwa. Sebab apa? Dia disesatkan oleh syaitan. Jadi sama juga berlaku kepada padri-padri ni. Dia orang tergesa-gesa. Sebab itu dia orang betul-betul nak, itu dia kata, mereka tergesa-gesa, tak mahu pun ikut ajaran Nabi Isa AS, ajaran Tauhid. Tapi mereka hanya nak apa? Kelebihan yang berbentuk duniawi. Manfaat duniawi tu. Sama lah orang Islam hari ni yang nak ikut ajaran sesat ni, ataupun ajaran yang menyeleweng. Kebanyakan kerana mereka nak cepat, nak segera. Kerana nakkan kemuliaan, nakkan pangkat jawatan. Kan? Tapi kalau dia ikut betul-betul sunnah Nabi ni, dia tak akan diangkat pun. Kan? Dia akan disisihkan. Kalau betul-betul. Zaman berzaman terbukti. Bukan kita cakap kosong. Bacalah sejarah. Sejarah tak pernah berbohong. Yang bohong ni orang yang ada sekarang. Banyak bohong. Bacalah sejarah. Macam mana sejarah Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak ada seorang Nabi pun, melainkan dia pasti akan dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Tiba-tiba kita nak kaum kita, umat kita, semua angkat kita, hampa kapit merah. Tak. Salah. Itu sendiri dah salah. Baca kisah Nabi Nuh AS. Baca betul-betulnya. Baca tu teliti betul-betul. Bukan baca tu tengok, ni kisah lama saja, bukan. Baca tu tengok macam mana perjuangan dakwah seorang Nabi. 950 tahun. 80 orang saja mengikut dia. Tiba-tiba kita dakwah apa pun tak buat. Nak seru kepada tauhid pun tak berani. Nak cakap benda tu syirik pun tak takut-takut. Tiba-tiba kita nak apa? Kita kata kita lah paling susah sekali berdakwah. Apa benda? Kemudian tergesa-gesa nakkan asyuhrah wal imarah. Populariti dan juga kepimpinan. Nak cepat. Kan? Jadi sebab itu dia, bila nak cepat ni, dia akan cepat juga jatuh. Dan ini juga nasihat kita kepada para pendakwah, jangan tergesa-gesa nak syuhrah, nak populariti. Jangan tergesa-gesa. Utamanya syabab. Pastikan kita menuntut ilmu. Kalau kita tengok macam mana tawaduknya para ulama', ana ambil contoh yang mudah, Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi. Ni alim, Rabbani, ulama' yang hebat. Tapi dikatakan dia punya pasport dia kan. Pasport dia dapat jinsiyah Saudi kan. Dulu dia macam kad lah. Dulu pasport lama tu dia ada tulis nama ayah, pekerjaan. Nama dia Abdul Rahman. Dia letak Abdul Rahman. Nama bapa Yahya. Kemudian kat bawah tu mihnah pekerjaan dia talibul ilm. Kan? Kemudian bawah tu dia tulis lagi apa benda maksud ataupun pekerjaan lain kan. Dia kata muta'allim. Talibul ilm muta'allim. Subhanallah, padahal ulama. Tapi kita hari ni macam-macam gelaran nak kejar. Inilah, gelaran inilah, gelaran itulah. Semua orang duk kejar gelaran tu. Tapi sebenarnya hakikatnya kosong. Jadi be humble. Maknanya kita sampaikan, kita jadi penuntut ilmu lah. Kan? Penuntut ilmu. Tengok contoh ulama'-ulama'. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bila orang panggil dia alim dan sebagainya, dia kata aku ni tuwailibul ilm. Dia aku ni penuntut ilmu yang kecil je. Tawaduk, rendah diri. Kan? Jadi itu kita tengok macam mana ulama' yang sebenar. Mereka tak kejar maknanya gelaran, pengangkat nak diangkat oleh manusia dan sebagainya. Tapi mereka sampaikan kebenaran. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik. Kemudian itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata summiya masihan li'annahu ma masaha dha'ahatin illa bari'ah. Nabi Isa ni dinamakan Masih kerana
tidak ada mana-mana individu yang ada penyakit apabila Nabi Isa AS menyentuhnya atau menyapunya, melainkan dia pasti sembuh. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul akmaha wal abrasa, kan? Maknanya iaitu atas lisan Nabi Isa AS sendiri. Itu dalilnya, antara yang kita boleh dapat, antaranya dalam surah Ali Imran ayat 49, kan? Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam atas lisan baginda sendiri beliau kata wa ubri'ul akmaha, yakni ashfi, yakni maknanya aku boleh menyembuhkan al-akmaha, maknanya orang yang buta, kan, ataupun yang hilang penglihatannya, wal abrasa, dan orang yang ada penyakit sopak di jasadnya, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku diberikan keizinan atau aku boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tapi kebanyakan orang Kristian dia tak sampai, dia kata dia boleh hidupkan mati lah. Sebab tu dia kata itu Isa saja. Yang padri-padri ni hanya boleh sembuhkan penyakit saja, kan? Itu sebab yang ada yang tergesa-gesa tu. Macam kita jugalah, kan? Macam kita lah, kan? Belajar agama dia nak kebal, dia nak kemuliaan tu, kan, cepat. Sebab itu kadang-kadang dia tergelincir, dia belajar ilmu ni, ilmu kebal lah, ilmu rahsia ini, ilmu batin dan sebagainya. Itu punca dia. Sebenarnya itu je punca ajaran sesat ni. Sebab dia tak protect diri dia daripada tipu daya syaitan tu. Sebab itu ulama salaf dulu dah bahas fiqh maqaidi syaitan. Fiqh, pemahaman tentang tipu daya syaitan ni penting. Sebab itu kita cadangkan kepada pihak yang berwajib lah, jabatan agama ke apa ke, nak atasi ajaran sesat ni bukan semata-mata buat undang-undang yang lapuk atau jumud yang ketinggalan zaman, yang macam nak dibuat oleh RUU ni, kan? Hanya rebranding saja. Tak. Tapi perkasakan intipati pengajaran di masjid, di surau tu. Kena kenalkan silibus tentang fiqh makaidi syaitan. Fiqh tipu daya syaitan. Dan antara silibus yang tak salahnya UIA ada letakkan dalam tazkiyatun nafs. Silibus yang bermanfaat sebenarnya kalau benda tu diamalkan atau dipraktikkan. Antaranya kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, Imam Ibn Qayyim tu. Itu antara umdah, itu antara asas kitab untuk kita nak kaji tentang fiqh. Kita panggil cabang ilmu fiqh makaidi syaitan, fiqh tipu daya syaitan. Antara kitab utama kitab Ibn Qayyim. Sebab dia antara pakar hati. Kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Kalau masyarakat diajarkan kitab ni, insya-Allah ajaran sesat tu akan berkurang insya-Allah. Kan? Maknanya intipati dia. Demikian juga kitab Talbisu Iblis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Itu juga penting. Yang ni kalau kita tengok balik, kalau kita setakat tengok ini hari ni, alhamdulillah lah yang duk ajar kitab ni kebanyakannya asatizah sunnah kita lah, kan? Tapi jarang-jarang kita tengok yang geng-geng belah sana tu nak ajar kitab-kitab macam ni, kan? Jadi sebab itu kita kata sepatutnya intipati pengajaran tu. Sebab itu kalau kita tak tahu tentang macam mana perangkap syaitan tu pada orang alim, pada orang yang muta'alim, pada orang yang dianggap soleh dan sebagainya, macam mana kita nak hadapi? Kita syok sendiri je. Akhir sekali berulang lah. Lepas ni Abuya 2.0, 3.0 pun datang. Lepas tu tarikat-tarikat yang sesat lagi bertambah-tambah. Jadi ulang benda yang sama je. Kemudian buat letih polis, buat letih pihak berkuasa, nak tangkap pula, nak ini pula. Lepas tu orang pejabat agama nak kena buat pemulihan pula,
Tapi pemulihan tu tak berapa jadi sebab apa? Sebab apa yang kita guna, ramuan yang kita guna untuk ubati tu tak tepat. Sebab tu dia kena balik pada Quran dan Sunnah juga akhir sekali. Kan? Bukannya balik kepada Ashmatur tadi, kan? Baik. Jadi itu dalilnya. Maknanya daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, Al-Masih juga dinamakan Al-Masih. Antara yang ditafsirkan oleh ulama salaf antaranya ashab Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, tabi'in. Beliau kata Al-Masih dalam bahasa Ibrani maknanya antara maknanya As-Siddiq, yang benar. Yang benar. Yang benar. As-Siddiq, yang sangat benar. Maknanya antara makna Al-Masih itu As-Siddiq, yang sangat benar. Baik. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau kata annal masih fa'ilun surifa min maf'ul ila fa'il wa innahu mamsuh. Yakni Ibnu Jarir dia kata Al-Masih ni dari sudut bahasa asalnya fa'il, tapi dia ditasrifkan daripada maf'ul kepada fa'il. Maknanya asalnya maknanya mamsuh, maknanya kalau kita terjemahkan maknanya masahahullahu fatahharahu minadz-dzunub. Maknanya Allah menyapunya dan Allah sucikannya daripada dosa. Maknanya dosa-dosa Allah sucikannya daripada dosa-dosa. Itu maksud Al-Masih. Itu menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dia guna dari sudut bahasa. Dia kata Al-Masih itu fa'il yang ditasrifkan daripada maf'ul. Maknanya mamsuh asalnya. Jadi mamsuh, bila mamsuh dia kata masahahullah fatahharahu minadz-dzunub. Maknanya Allah sapu Isa daripada dosa-dosa. Kan? Itu maksud dia dari sudut bahasa. Baik. Datang riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai, satu riwayat tadi daripada satu riwayat daripada beliau, satu lagi Ibrahim An-Nakhai ada dua riwayat tafsir dia tentang Al-Masih. Datang tafsir daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau kata Al-Masih maknanya musiha bil barakah, dia disapu dengan keberkatan. Kan? Dia disapu dengan keberkatan. Itu juga datang penjelasan daripada Al-Hasan Al-Basri. Kan? Abu Amr ibn al-Ala mengatakan Al-Masih dalam lisan ataupun dalam lisan Ibrani ataupun Suryani maknanya Al-Malik, raja. Itu satu makna. Dan atas sebab itulah kalau kita tengok orang Yahudi, mereka dakwa Nabi Isa ni raja Yahudi. Ataupun mereka Yahudi Farisi, ini dalam naratif mereka kan. Yahudi Farisi ni maknanya, Farisi ni aliran Yahudi yang mendominasi autoriti agama zaman Nabi Isa diutuskan. Anda selalu melawak dengan sahabat-sahabat, anda dengan kawan-kawan. Nak faham mudah, Farisi ni macam Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah kasar sangat. Macam Mu'tazilah di zaman dia. Macam Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad. Dia orang ni jahat. Dia orang nak paksa orang untuk ikut akidah dia orang. Kita tak kata Asy'ariyah, tapi kalau Ashmatur tu nak ikut macam Mu'tazilah, sama. Farisi ni satu aliran yang ekstrim dalam Yahudi, yang mereka ini adalah musuh utama Nabi Isa. So Farisi, panggil Farisi. Sebab itu kalau kita buka dalam Old Testament, semua teks-teks yang menunjukkan penentangan yang dihadapi oleh Nabi Isa AS adalah dengan menghadapi fitnah dan onar yang datang daripada golongan Farisi ni. Farisi ni, mereka ni ada jawatan, maknanya pemerintah Rom bagi mereka autonomi dan mereka ni berlagak sebab ada jawatan. Sebab itu Nabi Isa dilahirkan bukan daripada aliran Farisi. Nabi Isa lahir dalam kalangan orang-orang Bani Israel yang bawahan, yang biasa saja. Yang humble.
Sebab itu dia orang pelekeh Nabi Isa. Sebab itu bila Nabi Isa dakwah Nabi Isa terzahir, mereka nak tangkap Nabi Isa sebab apa? Dia perkara Nabi Isa mendakwa dia sebagai Mesiah. Al-Masih. Al-Masih tu dengan erti kata raja. So dia orang takut Nabi Isa ni membuat pemberontakan. Sedangkan Nabi Isa tak seru kepada pemberontakan. Itu base pada teks mereka pun Nabi Isa tak menyeru kepada pemberontakan. Pernah seorang rabai Farisi dia cuba untuk menguji Nabi Isa AS. Dia balingkan kepada Nabi Isa coins, maknanya shilling, kan? Dan dia kata, wahai guru, duit ini milik siapa? Nak bagi kat Tuhan ke atau nak bagi dekat Caesar, Kaisar, yang ni Raja Rom, pemimpin Rom. Dia nak perangkap Nabi Isa. Sebab orang Roman Empire, dia orang ni tactical Roman Empire ni memang very tactical lah. Dia orang macam mana dia orang nak pertahankan pemerintahan dia orang akan buat pemberontakan dalaman. Dipanggil dia orang sendiri yang create the chaos. Kemudian dia orang dakwa chaos ini datang daripada pihak musuh dia orang, kemudian dia orang eliminatekan musuh dia orang. Dia musnahkan dengan pemberontakan rebellion yang dia orang sendiri buat. Maksudnya ada spy lah. Itu tactical Rome tau. Sebab tu kita jangan percaya sangat zaman kita sekarang ni. Kononnya lawan ini, lawan itu kan. Dia sebenarnya tactically adalah permainan musuh juga. Sebab tu siapa yang kaji tentang Roman Empire punya tactical, macam tu je. Dia tipu. Kemudian bila adanya rebellion, pemberontakan, akhir sekali yang tak berontak pun jadi mangsa. Itu dia cuba buat dekat Nabi Isa. Rabai Yahudi ni, mereka bekerjasama dengan Roman. Tali barut lah kan. Dah Roman bagi dia orang autonomi, bagi jadi jawatan, bagi duit, bagi segala-gala kekayaan. Jadi tali barut lah. Lepas tu apa dia buat? Rabai Yahudi ni, dia cuba nak perangkap Nabi Isa. Ini base pada kitab mereka tau. Sebenarnya riwayat tentang hal tersebut tak ada percanggahan. Maknanya kita boleh terima. Apa kata Nabi Isa? Maknanya berikan hak Tuhan kepada Tuhan, berikan hak Caesar, ini Kaisar, pemerintah kepada hak dia. Maknanya hak Tuhan kamu bagi kat Tuhan. Hak Allah bagi kat Allah. Hak maknanya kerajaan bagi kat dia. Kerana Nabi Isa tahu mereka nak perangkap dia. Sebab memang Nabi Isa AS, Nabi-Nabi tak bawa kepada pemberontakan. Bukti dia, Nabi Muhammad SAW di Mekah, berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. SAW. Tidak ada satu pun pemberontakan di Mekah. Betul tak? Belajarlah sirah. Tak ada satu pun pemberontakan yang digerakkan oleh baginda Nabi kita SAW terhadap musyrikin Mekah. Walaupun musyrikin itu kufar. Tetapi Nabi SAW bina negara. Bina kekuatan. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan di Madinah, Nabi dapat bantuan. Di situ barulah berlakunya jihad. Subhanallah. Tak ada istilah rebel. So, itu adalah kesalahan bila kita samakan perjuangan Nabi ini dengan pemberontakan. Tak betul. Nabi-Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, tak bawa pemberontakan. Maknanya istilah kita dalam Islam Khawarij lah. Jadi ahli sunnah ni memang langsung jauh daripada pemberontakan. Jangan tuduh lah. Jangan nak kata kita nak memberontak lah. Kononnya kita tak setuju dengan undang-undang yang ditetapkan, RUU Mufti Wilayah tu, kemudian senang-senang dia orang tuduh kita kononnya Khawarij sebab tak ikut pemerintah. Mana ni tak? Adakah maksudnya semata-mata tak bersetuju terus boleh jadi Khawarij? Tak bersetuju boleh tak bersetuju. Itu orang yang ketandusan hujah. Dia kira nak dulu macam parti politik lah kan. Dia dulu dia jadi pembangkang, dia marah orang tuduh dia Khawarij. Bila dia jadi kerajaan, dia tuduh orang lain Khawarij juga. Double standard. Bias.
Jadi tak perlu pun. Kalau engkau dah duduk dalam sistem demokrasi itu, tak payah nak khawarij-khawarij dengan orang lah. Kau bukan duduk hidup di zaman Khulafaur Rasyidin pun. Kan? Tak perlu pun guna istilah khawarij tu. Kecuali kalau memang betul ada akidah khawarij. Kalau bukti terbukti. Memang ada ciri-ciri khuruj ataupun khawarij itu lain cerita. Tapi kalau semata-mata berbeza pendapat dalam politik, berbeza pendapat dalam pendirian-pendirian macam tadi RU, Mufti Wilayah tu, boleh berbeza pendapat. Kan? Tapi bukan bermakna kita nak menyeru kepada memberontakkan dan sebagainya, kepada pemerintah kita dan sebagainya. Itu jauh sangat. Kita nak sebut keburukan pemerintah pun, maknanya di atas mimbar pun, ahli sunnah ni tak boleh. Tiba-tiba kau kata kita boleh memberontak pula. Kita ajak orang memberontak. Lagi jauh lah. Maknanya ciri-ciri bid'ah tu pun, kita dah baca kitab Al-Barbahari ni pun dah jelas dah. Mendoakan keburukan pada pemerintah pun dah boleh jadi ciri-ciri bid'ah dah. Tak baik dah. Ini kau kata, kau tuduh ahli sunnah ni nak memberontak pula. Itu lagi jauh lah. Wala'iyadzubillah. Baik, balik kepada Nabi Isa tadi. Jadi itu latar belakang sejarah. Macam mana gelaran Al-Masih tu, kalau kita maknakan dengan Al-Malik, apa tafsiran dia? Jadi itu maksud dia. Kita kena faham dalam konteks. Maknanya dalam bahasa Ibrani, sebab apa dia orang faham Al-Masih tu, Mesiah ini adalah raja, kerana yang difahami oleh orang Yahudi sendiri, maknanya Al-Masih ini, dia akan menjadi the savior, penyelamat, ketika mereka berada di dalam kesusahan ataupun dalam kezaliman. Dan konsep itu sebenarnya ada dalam Islam, yang kita nak bincangkan nanti. Cuma salah faham mereka mentafsirkan hal tersebut semata-mata pada politik. Maknanya musuh zaman Roman tu pun, dia orang dah jadikan ajaran mesianik ni, Mesiah ni sebagai tools dia orang. Mana-mana pemberontak ataupun pemberontakan yang nak digerakkan oleh Roman sendiri, dia orang akan cucuk apa dia panggil mesianik ideologi ni, mesianik doktrin. So dia orang akan create satu tokoh, kita akan bagi tokoh ni kehebatan sikit, kita akan bagi dia nampak hebat sikit, nampak dia ada karisma, kita akan create dia, so kita akan jadikan dia pengikut, kemudian dia inilah yang akan jadi trigger, yang akan menggerakkan pemberontakan, dan itulah yang akan menjamin keberlangsungan sebuah kerajaan tu. Nampak jahat? Taktikal Roman ni diguna pakai sebenarnya. Tengoklah Israel ke apa ke, dia orang guna sama je. Sebab tu kita jangan mudah terpedaya sangat dengan terutamanya di media zaman sekarang. Jangan. Melainkan kita berhati-hati. Tak kira lah apa pun aliran. Hati-hati. Sebab ini taktikal lama tau. Dia berulang lah. Ulang. Sebab itulah kita tengok macam mana dia orang boleh bunuh ramai orang Islam. Dia guna, dia cuek sikit je. Bom semua. Tapi kita tak sedar, kita marah. Bila orang tegur, kita tuduh pula tali barut Zionis. Ini yang berkait dengan ni. Tapi ramai orang tak nampak. Ramai orang tak faham. Ramai orang dia nampak hanya yang dia nampak je. Tapi kalau kita kaji tentang sejarah, itulah taktikal yang lama yang diguna oleh Roman. Amerika pun pakai benda yang sama. Kan? Semua negara-negara barat ni, dia orang kaji lagi mendalam daripada kita, dia orang guna benda yang sama je. Tapi kita tak sedar. Kita seronok, sokong kan. Lepas tu tak tahu apa. Jadi kita kena hati-hati. Itu bukanlah kita nak kaitkan dengan apa-apa kan, tapi kita nak bagi tahu pemikiran yang lama tu, taktikal yang lama tu diguna pakai balik. Baik, itu maksud Al-Masih daripada riwayat Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, maknanya raja. Kan? Baik. Dan itu antara yang kita boleh kongsikan tentang makna nama Al-Masih Isa ibnu Maryam dari sudut riwayat salaf. Baik, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita nanti tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dan baginda akan membunuh Dajjal. Kita akan bincangkan lepas ni, maknanya perincian tentang dakwah Nabi Isa alaihi salam. Sebab kita nak faham kenapa dia turun tu. Kita bolehlah cerita turun, kita beriman, tapi kita nak faham kenapa dia turun dan kenapa dia diangkat. Yang ni ramai orang tak tahu.
Ramai orang tak tahu, maknanya ramai orang diabaikan tentang fiqh. Macam mana nak faham? Tapi kita akan huraikan insya-Allah. Maknanya ana bagi satu teaser lah kan. Maknanya untuk kita tunggu kelas kita akan datang. Ana bagi satu key point yang kita dah belajar sebelum ni dalam daurah Al-Bidayah wan Nihayah. Cuma dalam daurah Al-Bidayah wan Nihayah, kisah Nabi Adam dengan Idris tu ana terlupa nak tambih tentang isu ni. Tentang ayat dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, Nabi Idris. Kami angkat dia ke tempat yang tertinggi. Kalau kita buka kitab tafsir, disebutkan Nabi Idris AS dan dalam Al-Bidayah wan Nihayah pada kan, maknanya dicabut nyawanya oleh Allah SWT melalui malaikat maut di langit yang ke-4. Tengok kan, kalau kita baca, tanya je terus boleh. Itu yang kita seronok tu. Alhamdulillah, ini antara keberkatan terjemahan tu. Bila kita terjemah, ana bersyukur sangat. Sebab tu ana katakan kena teruskan terjemahan. Sebab anak-anak yang 8 tahun pun dah mula start baca. Kita dulu 8 tahun tu tak tahu lagi baca kan. Tapi Alhamdulillah 8 tahun dia dah boleh baca. Buku yang terjemahan tu maknanya walaupun dia tak faham, paling kurang dia boleh baca kan dalam bahasa kita. Dan baguslah satu bentuk yang kita kata satu nikmat. Sebab tu kita kena terus sokong projek penterjemahan ni. Baik, balik pada kisah Nabi Idris tadi. Ini key point dia. Yang kita nak faham apa perkaitan dia dengan Nabi Isa. Yang ini kita nak faham dia ambil masa yang lama sikit. Tapi kita ringkaskan, Nabi Nabi Idris, kita dah bincang tapi sentuh sedikit je. Sebab apa dia diangkat ke langit dan dia dimatikan ke langit? Ini ramai dalam kalangan kita sebelum ni mungkin tertanya-tanya, kenapa? Sebab dia mesti ada sebab. Dia tak boleh tiba-tiba. Kan? Tak boleh tiba-tiba je Allah angkat dia. Tapi kalau kita matchingkan sejarah Nabi Idris ni dengan Syith, dan kalau kita buat cross reference, rujukan silang kepada kitab-kitab ulama, tarikh khususnya, sebab itu anak kata penting baca kitab sejarah. Sebab sejarah ni dia menterjemahkan dia atau mentafsirkan. Jadi disebutkan oleh para ulama dalam ulama tafsir dengan ulama sejarah. So dia orang nak dapatkan jawapan kenapa Nabi Idris diangkatkan, ada banyak pandangan. Tapi yang ini yang anda nampak yang paling dekat, sebab Nabi Syith lepas dia teruskan wasiat Nabi Adam, berlaku penyelewengan dalam kalangan keturunan Syith. Yang sebelum ni dalam daurah kisah Nabi Nuh tu anda kata semua keturunan dia baik. Tak tepat. Bila anda check balik, sebenarnya dalam keturunan Syith itu, sebab dia lah kalau kita kata semua keturunan dia baik, tak logik lah pasal iman tak boleh diwarisi kan. Maknanya inna akramakum indallahi atqakum. Bila Nabi kita Muhammad SAW pun keturunan Nabi bukan semua baik. Itu bukti yang paling kuat. Jadi keturunan Syith tu ada yang menyeleweng. So bila ada yang menyeleweng, maknanya berhajatkan kepada seorang Nabi. Sebab itu diutuskan Nabi Idris. Bila anda baca balik, anda buat pembacaan kitab-kitab macam contoh kitab-kitab yang memang tak ada lagi dah dalam terjemahan kan. Macam contoh Manzumah Tarikhiyah oleh Ali bin Jaham. Itu penting sebenarnya. Walaupun dia manzumah tapi dia ada penjelasan yang kita tak nampak atau kita tak pernah dijelaskan. Sebahagian orang kata ini ada riwayat Israiliyat dan sebagainya. Tak, sebenarnya kita dah sebut dah benda tu tak bagi kesan pun. Bahkan kalau kita rujuk dalam Islam Q&A kan ataupun Islam Q&A, kitab sejarah tu diremehkan. Sebab tu anda tak setuju juga kita ni bertaklidkan Islam Q&A tu 100%. Sebab yang tulis fatwa dan sebagainya tu kadang-kadang dia orang hanya taklid juga kan. Dia orang hanya dengar tapi dia orang tak baca betul-betul. Sebab tu banyak juga fatwa yang kita dapat daripada internet ni kita kena tapih lagi. Kita bukan ikut macam tu saja. Dia macam AI lah kan. Kita dapat maklumat ikut je. Google kita ikut je. Sebab yang tulis fatwa tu pun manusia biasa juga. Kadang-kadang dia boleh terkeliru ataupun dia boleh macam tak tepat juga.
Dia ana ada rujuk buat rujukan tu, dia orang macam tak recommend kitab tu. Padahal kitab tu berharga. Nanti kita akan syorkan untuk kitab tu. Ana katakan kalau kita nak faham sejarah tu secara komplit, Al-Bidayah wa Nihayah tu satu, tapi nak komplitkan lagi puzzle yang Ibnu Katsir letak kan, yang ada persoalan tu, kitab Ali bin Jaham tu. Dia antara ulama tarikh kurun yang ke-3 Hijrah. Dia wafat dalam lebih kurang 200 lebih. Detail. Dia cerita tu apa yang kita tak tahu. Maknanya, apa yang riwayat yang mungkin kita tak tahu tafsiran dia, ada jawapan dia. Tapi itulah nak katakan, mungkin orang biasa baca, dia jadi keliru. Sebab tu kita kena baca start dengan Bidayah wa Nihayah dulu. Sebab Bidayah wa Nihayah dibawa dalil. Bila dalil kita kuat, tafsiran dan penjelasan akan datang kemudian. Dan anda rasakan kitab Ali bin Jaham tu dia level tinggi. Anda rasa dia tak boleh dirujuk melainkan orang yang dah settle dulu Bidayah wa Nihayah. Sebab tu dia bukan sebarangan. Maknanya sebab tu ada orang yang dia tak sure, ada sebahagian ahli ilmu yang tak syorkan kitab tu dijadikan rujukan. Sebab kadang-kadang kita ni bila kita tak mampu baca, kita anggap macam orang lain semua jangan baca. Tak betul juga. Lebih lagi kalau dia kitab sejarah yang ada manfaat. Tapi balik pada kisah Nabi Idris tadi, yang anda nampak, ini yang zahir yang anda nampak lah bila anda baca, yang anda nampak, Nabi Idris ni dia diangkat sebab dia ditolak oleh kaum dia. Sebab dia ditolak oleh kaum dia. Maknanya dia tak macam Nabi Syith. Tak macam Nabi Adam. Dia memang totally, kaum dia tolak dia. Dan itulah yang anda nampak, yang Nabi kata, ada Nabi yang tak ada pengikut. Betul tak? Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Sebab tu anda tertanya-tanya, siapa Nabi tu? Dan kenapa Nabi Idris dia diangkat? Sebab dia tak ada pengikut. Dan Allah bela dia, Allah bantu dia dengan malaikat. Sebab tu dalam kitab Bidayah wa Nihayah tu, malaikat akan teman dia kan? Yang dia kata kat malaikat nak naik langit. Allah gembirakan dia dengan malaikat datang, hiburkan dia. Sama macam Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi kita ada pengikut. Nabi SAW ketika ditolak di Mekah, Allah buat apa? Isra' dan Mi'raj. Tapi Idris, dia ni memang tak ada pengikut langsung. Dia ditolak. Sebab itu kisah Nabi Idris ni banyak versi. Sampai kepada Yunani, dia tambah. Dia kata, malaikat lah, demigod lah, betul tak? Itu logik dia. So Nabi Idris, ni kita dapat rungkaikan quote tentang Nabi Idris ni. Nabi Idris ni sebenarnya ditolak oleh umat dia. Dan sebab itu Allah kata, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Dan dalam riwayat, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia naik dengan malaikat langit keempat. Dia kata dia nak jalan ni sebenarnya. Nak hiburkan diri, hati. Nak tenangkan hati kerana dia ditolak. Tak ada pengikut. Maknanya dia keturunan Syith kan? Tak ada pengikut. Kemudian dia diangkat. Dan sampai ke langit keempat tu bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut kata ini takdir. Maknanya aku diutuskan untuk cabut nyawa engkau di langit. Maknanya di tempat yang aku jumpa kau. Maknanya langit. Dan itulah tafsir pada wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ini sebenarnya matching dengan Nabi Isa. Sebab apa Allah angkat Nabi Isa? Sebab Nabi Isa ditolak oleh Bani Israel. Allah selamatkan dia. Okey, sebab apa Ashabul Kahfi Allah tidurkan mereka 300 tahun lebih? Sebab apa? Sebab mereka dizalimi, mereka ditolak. Konsep dia, kita kena faham, kalau Allah Ta'ala nak selamatkan hamba-hamba dia, sama ada Allah wafatkan dia. Kerana wafat tu, mati tu, bertemu dengan Allah. Dan itulah fiqh salaf. Salaf dulu, kalau mereka bertemu dengan pemerintah yang zalim, mereka takut fitnah orang yang pemerintah zalim, mereka minta, Ya Allah, matikanlah kami. Ataupun mereka tak kata matikan kami, Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah pemerintah yang zalim. Antaranya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia sempat dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, itu yang okey. Tapi anak saudara kepada Hisham bin Abdul Malik itu Al-Walid bin Yazid, ini jahat. Satu hari, sebab Ibn Shihab Az-Zuhri, dia cadangkan kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik untuk pecat Waliul Ahd, yakni naib Khalifah ketika itu, Al-Walid bin Yazid yang fasik ni. Al-Walid bin Yazid ni tak puas hati, dia datang, dia
dia ugut Az-Zuhri. Dia ugut Ibn Syihab Az-Zuhri. Dia kata, kalau aku jadi khalifah, aku tahu nak buat apa engkau. Ini jenis ugut-ugut ni jenis orang jahat lah. Kalau aku jadi khalifah, kalau aku ditakdirkan Allah jadi khalifah, aku tahu apa aku nak buat dengan kau. Dia kata kat Az-Zuhri. Az-Zuhri kata, moga Allah tak jumpakan aku dengan kau. Lepas tu, dia naik dia khalifah. Sebelum dia naik dia khalifah, Az-Zuhri mati. Wafat. Sebab orang beriman, dia tak takut mati. Bahkan dia nak mati. Kerana mati tu, dia bertemu dengan Allah. Allah rehatkan dia daripada kezaliman orang yang zalim. Jadi sebab itu kita tengok, macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Lepas Bani Israel ketegar, tak mau berjihad dan sebagainya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa doa, pisahkan aku dengan kaum fasik. Allah wafatkan. Maknanya faham, kita, kemenangan orang Islam ni, orang beriman ni, bukan semata-mata, kita jangan nampak kemenangan ni, oh kita dapat jawatan. Oh kita dapat jadi pemerintah. Oh kita dapat dunia. Bukan. Kemenangan kita di sisi Allah. Kalau kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Tauhid, itulah kemenangan. So mati itu sendiri, sebab itu Nabi Isa diangkat, sebab dia ditolak. Itu dia punya sebab. Sama macam Nabi Idris. Kan? Nabi Idris diangkat sebab dia ditolak. Dia tak ada pengikut langsung. Tapi Nabi Isa AS ada pengikut. Tapi dia taklah hukum dia semua sama kan. Maknanya dia dia diwafatkan, maknanya dia diangkat ke langit. Nabi Isa dengan Nabi Yahya di langit kedua. Logik dia sebab dia akan turun nanti. Jarak dekat lah, langit yang kedua. Maknanya dia akan turun, yang itulah yang kita akan bincangkan nanti. Ini tambahan untuk orang yang ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah tu, dia boleh masukkan atau maknanya kita boleh adjust maknanya tambahan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Ustaz, soalan daripada Apal. Ustaz, siapakah yang tukang iktiraf bahawa Asy'ariyah Maturidiyah ni sebagai fahaman Islam di tanah air ini? Bukankah agung dan sultan-sultan Melayu yang menguasai keagamaan? Siapakah yang tukang yang mengiktiraf Asy'ariyah dan Maturidiyah ni di tanah air kita ni? Adakah dia kena mengena dengan raja-raja dan sultan? Sebenarnya kalau kita tengok sejarah, ya betul, kita kata pepatah mengatakan An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu dia akan ikut agama raja-raja mereka. Tapi itu dah tak relevan sekarang. Betul tak? An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni akan ikut agama raja-raja mereka. Ya, kita bukanlah kata 100% tak relevan. Tapi kita kena faham perincian dia. Adakah maksud kenyataan tu manusia wajib ikut agama raja-raja? Salah. Sebab dalam Islam, konsep ketaatan secara mutlak ini hanya taat kepada Allah dan Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah dalam kalangan kamu. Ulil amri maknanya ulama dan umara. Jadi konsep ketaatan kepada pemerintah ini kita kena ikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maknanya kaedah dia ataupun konsep yang kita kena faham yang Nabi SAW sebutlah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara makruf. Tidak ada ketaatan pada perkara yang bermaksiat kepada Tuhan. Jadi kalau mereka kata raja-raja dan sultan pun akidah Asy'ariyah, sebenarnya tak tepat. Dia raja-raja dan sultan, mereka pun sebenarnya tak tahu juga apa Asy'ariyah Maturidiyah tu. Kan? Maknanya ialah maknanya nenek moyang mereka, macam kita lah, kita dulu pun belajar Asy'ariyah Maturidiyah. Ana ni, yang orang panggil kita ni Wahabi, Salafi ke apa kan, tak kira lah. Ana cakap terang-terang, kita ni lahir-lahir daripada perut ibu kita, bukan terus Salafi. Kita dulu pun kalau nak kata Asy'ariyah jugalah, pasal kita ikut je. Ana dulu belajar di sekolah, ana talaki dekat masjid, ana khatam kitab Jawharah Tauhid Asy'ariyah tu.
Jangan nak bohong kan. Kita pun dulu Asy'ariyah juga. Aqidatun Najin, Jauharah Tauhid yang kita khatam dekat waktu kita belajar dekat Kelantan dulu. Nak bagi tahu kalau kita tak belajar Asy'ariyah, bohong, kita pun belajar. Kita pun lahir-lahir keluar daripada ibu kita, orang kata Asy'ariyah Maturidiyah lah zaman tu. Tapi tak ada lah kata macam tu. Maknanya kita ikut-ikutan. Nak kata Asy'ariyah Maturidiyah pun tak juga. Kita pun tak tahu. Walaupun kita belajar kitab dia orang, kita pun tak tahu apa benda Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kita ikut pasal orang kata Islam. Itu realiti dia. Tanyalah ustaz-ustaz kita pun sama je. Dia orang bukan terus-terus lahir jadi Salafi. Ustaz-ustaz sunnah kita ni lahir-lahir Asy'ariyah juga. Asy'ariyah dalam erti kata ikut-ikutan jugalah. Itulah hakikat dia. Jadi kalau kita nak kata raja-raja ni semua Asy'ariyah Maturidiyah, dia sama macam kita je sebenarnya. Raja-raja tu dia bukan dewa turun daripada langit. Dia sama macam kita. Dia ikut bapak dia. Bapak dia ikut nenek dia. Moyang dia sama macam kita. Dia manusia macam kita. Cuma beza dia raja. Itu je. Sebab itu maksud an-nasu ala dini mulukihim. Antaranya manusia ni dia akan ikut agama nenek moyang dia. Itu maksud an-nasu ala dini mulukihim. Maknanya antaranya lagi maknanya manusia ni, rakyat ni dia akan ikut agama raja dia. Dulu-dulu kalau raja masuk Islam, rakyat pun masuk Islam. Betul tak? Tapi tak berapa tepat dah sekarang kita nak kata, sebab sekarang ni kita punya sistem ni tak macam dulu. Raja tak berkuasa mutlak. Dia ada kuasa dia ada kuasa dia dalam bidang agama. Dia adalah ketua agama. Tapi bukan bermakna bila dia ketua agama, dia boleh menetapkan hukum sesuka hati. Dia tak boleh. Dia ada mufti juga. Mufti tu penasihat dia. Jadi kalau mufti dia betul, betul lah. Kalau mufti tak betul, tak betul. Itu yang kita nak faham tu. So jangan kita anggap macam raja, semua betul. Tak, kalau dia punya penasihat dia, mufti dia tak betul lah dia. Sebab dia hanya ikut mufti dia. Ni sama macam zaman Mu'tazilah dulu. Khalifah tu, kalau penasihat dia ahli sunnah, bagus. Contoh macam Harun al-Rashid, yang awal Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, sampai zaman Al-Ma'mun, penasihat dia pun nasihat. Mu'tazilah. Yang jadi mufti-mufti, qadi-qadi tu Mu'tazilah. Yang ambil jawatan tu semua Mu'tazilah, ramai. Yang ahli sunnah, ditindas akhir sekali. Sebab apa? Sebab penasihat dia tak betul. Tapi bila Allah kembalikan balik sunnah, zaman Ja'far al-Mutawakkil, lepas Al-Wathiq, Harun al-Wathiq, Ja'far al-Mutawakkil, penasihat dia sunnah. Dikembalikan balik ahli sunnah. Itu je. Sebab itu kita fahamlah. Kerana sebab apa jawatan mufti tu sangat-sangat bernilai bagi setengah pihak. Sebab kadang-kadang dia ada niat yang tak betul. Kalau niat dia bagus tak apa. Kita tak nafikan niat dia betul. Tapi mungkin dia tersalah. Kita tak nampak niat mufti-mufti kita ni, ramai mufti-mufti yang majoriti mufti ni nak perjuangkan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita tak nampak niat mereka buruk. Cuma mereka keliru. Ataupun mereka tak sedar mereka digunakan oleh setengah pihak yang ekstrim dan mereka tak sedar benda tu. Ataupun kalau dah datang nasihat kepada mereka kebenaran, mereka tolak juga, itu memang tanggungjawab mereka di hadapan Allah. Sebab isu dia sekarang ni, dia orang keluarkan salafiyah tu, ahlul hadis, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dia keluarkan daripada ahli sunnah. Itu isu besar. Maknanya, macam sekarang ni kita duk faham kan, dia keluarkan Raja Perlis tu. Sedangkan Raja Perlis tu waliul amr juga. Ada hak. Daripada 9 raja-raja dan sultan, takkan kita nak kata Raja Perlis tu tak sah akidah dia? Macam mana? Berani je? Sultan-sultan raja-raja, kita percaya mereka pun takkan berani cakap macam tu. Kan? Itu masalah dia. Itu yang kita kata. Tapi sebahagian orang dia kata, kalau dah ramai, ikut ramai lah. Bukan masalah ramai ke tak. Masalahnya, yang sokong RUU Mufti Wilayah ni, yang pada pembatasan Asy'ariyah Maturidiyah, Ashmatul tu, kan? Masalahnya bila mereka tafsirkan Islam yang benar ni hanya di Nusantara, yang keluar daripada mulut Mufti Wilayah sendiri. Bila kita pasal kita Asy'ariyah Maturidiyah, sebab dia adalah aliran turun-temurun di Nusantara. Itu salah dia. Sejak bila kita boleh letakkan agama ni mesti kena ikut Nusantara? Walhal kalau kita sedar, Islam sampai ke Nusantara ni lewat dah.
Berapa kurun lah. Takkan kita nak suruh orang ikut Islam yang dah berkurun-kurun, yang dah lewat, dah campur dengan benda asing, falsafahnya, batiniyahnya, syiriknya, khurafatnya, bid'ahnya, syiahnya, batiniyah, macam-macam yang berserabut. Sebab tu kita ajak kepada yang asal. Yang asal tu Nabi SAW, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dalam bab agama, bab dunia tak apa nak ikut yang kemudian ni. Kan? Tapi dalam agama tak boleh. Akidah lah yang paling penting. Jadi masalahnya bila kau bataskan itu, kau dah mentohmah. Dia bukan setakat membataskan, dia mentohmah akidah sebaik-baik kurun. Walladzina tabauhum biihsan dalam surah At-Taubah ayat 100 tu. Bila kita, ini kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu dekat masyarakat apa implikasi RUU Mufti Wilayah ni dari sudut Quran, dari sudut sunnah. Kita bukan tengok dari sudut undang-undang saja. Undang-undang tu serahlah kat peguam apa semua. Tapi bagi orang agama, dia kena tengok dari sudut, bila kau keluarkan ahli sunnah punya takrif tu, kau keluarkan sahabat Nabi, tabi'in, ahlul hadis, salafiyah tu, salafiyah yang maknanya dimaksudkan dengan orang yang ikut salafus salih, engkau dah tohmah akidah sebaik-baik kurun. Engkau dah tohmah akidah atba'ut tabi'in. Buktinya, yang menyokong RUU Mufti Wilayah ni, tokoh-tokoh mereka dah berani keluar tulis kenyataan dalam akhbar mentohmah akidah atba'ut tabi'in, antaranya Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, wafat 150 Hijrah. Itu baru seorang. Bahkan siapa tu? Zamihan dalam buku dia, dalam salah satu buku dia pun sebut benda yang sama yang Ustaz Hafiz Sarani sebut tentang Muqatil bin Sulaiman adalah pengembang ajaran tajsim. Bahaya kenyataan tu. Mengembangkan ajaran tajsim. Maknanya engkau kafirkan Muqatil bin Sulaiman. Sedangkan Muqatil bin Sulaiman ni, Imam Asy-Syafi'i kata, barang siapa yang nak melazimi ilmu tafsir, maka hendaklah dia melazimi Muqatil bin Sulaiman. Imam Asy-Syafi'i rujuk Muqatil bin Sulaiman. Takkanlah Imam Syafi'i Mujassimah. Ini bahaya tu, kita kata implikasi dia bahaya. Dia telah mengkafirkan ulama' yang awal. Dan ini kita kata salah satu implikasi, sebenarnya banyak lagi. Itu terang-terangan tau. Itu keluar dalam akhbar. Tokoh mereka sebut Muqatil bin Sulaiman ni pengembang ajaran tajsim. Tajsim maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak kisah kalau dia nak tuduh kita sesat ke apa, tapi kalau engkau sentuh atba'ut tabi'in, kita tak boleh berdiam diri. Engkau sentuh sebaik-baik kurun yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi SAW sebut, engkau siapa? Itu kita kata, dia akhir sekali dia mentohmah akidah sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia. Walladzina tabauhum biihsan tu yang dalam surah At-Taubah ayat 100 tu, bayangkan Allah reda kepada mereka. Mereka reda kepada Allah, tiba-tiba engkau tohmah akidah dia. Apa engkau nak jawab dalam kubur nanti? Apa nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Ana highlightkan point tu saja. Nak suruh kita berfikir macam mana kesan dia. Dia dah berani, tokoh-tokoh yang sokong RUU Mufti Wilayah ni dah berani tuduh ulama' tabi'in, atba'ut tabi'in sebagai mujassimah. Esok kalau undang-undang tu berlaku, lagilah Syiah pun boleh datang. Syiah pun boleh tohmah sahabat. Dia macam mula-mula dia tohmah tabi'in kan, atba'ut tabi'in. Akhir sekali dia akan naik sahabat. Itu bahaya dia. Kan? Itu kita kata bukan masalah raja-raja ke apa, bukan. Masalahnya orang yang mempengaruhi. Kan? Sebab itu kita kena terus sampaikan kebenaran. Dan tak boleh kita berdiam diri. Sampaikan kebenaran mengikut kemampuan kita dan doa. Yang paling penting berdoa, semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, mufti-mufti, supaya mereka berfikir balik. Bukan kita nak memusuh dengan mufti. Cuma kita nak suruh fikir kejap, fikir. Apa implikasi dia yang lebih jauh? Bukan masalah rebranding dan bukan masalah kumpulan. Dia ada masalah lebih dahsyat. Dia akan mentohmah, dia akan membuka ruang kesesatan. Golongan sesat ni akan datang untuk tunggang undang-undang tersebut untuk menyebarkan kesesatan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, tentang Muqatil bin Sulaiman ni, ada apa?
ada para ulama yang mengatakan dia seorang yang pendusta dalam riwayat hadis. Contohnya macam Waqid. Dia kata janganlah kau merujuk kepadanya tanamlah ia, iaitu kitab tafsirnya, kerana beliau merupakan seorang yang suka berdusta. Ibn Mubarak kata alangkah baik tafsirnya jika dia seorang yang siqah. Baik. Ini kita panggil disiplin atau etika kita dalam berinteraksi dengan apa disebut sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Ini yang paling susah sekali. Yang anda boleh katakan tidak ada yang selamat daripada perkara ini melainkan orang yang Allah rahmati. Kerana kita sekarang ni berinteraksi dengan hukuman ulama terhadap ulama. Al-jarh wa ta'dil. Al-jarh maknanya kritikan, ta'dil maknanya pujian. Baik, sekarang ni kalau kita nak kumpulkan kritikan ulama hadis terhadap riwayat Muqatil bin Sulaiman, memang kita tak boleh nafikan Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, beliau dhaiful hadis. Dalam periwayatan hadis dia dhaif. Tapi kita kena faham, dhaif atba'u tabi'in ni bukan dhaif yang kita gambarkan macam pendusta, pembohong, maknanya jahat, penipu. Bukan. Sebenarnya kita ni terperangkap dengan kita punya perspektif yang sempit. Sebab itu kita rasa macam bila kita baca satu kenyataan ulama, contoh dululah, Ibnu Ishaq kadzab, dajjal, Imam Malik kata. Kita pun dah orang panggil terkejut beruk lah. Oh, tengok ni, Imam Malik kata dia dajjal. Habis tolaklah, masuklah Ibnu Ishaq dalam tong sampah. Kan tak adil kan? Tapi bila kita baca balik penjelasan ulama, baru kita tahu yang sebenar. Sebab masalahnya, bila kita dapat daripada nukilan-nukilan, kita tak tahu macam mana nak buat keputusan. Sebab itu kita berhajatkan kepada ulama ahli tahqiq. Kalau kita tengok, Muqatil bin Sulaiman memang Az-Zahabi pun sebut, dia memang riwayat hadis dia dhaif. Dia bukan hujah dalam riwayat hadis. Tetapi tengok, Az-Zahabi adil. Ini ulama yang kita kata dirahmati oleh Allah. Dia kata apa? Az-Zahabi sebut, Muqatil bin Sulaiman ni termasuk pada wadah-wadah ilmu tafsir. Lembah dan wadah ilmu tafsir. Itu yang Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i tak kata ambillah hadis daripada Muqatil bin Sulaiman, tapi Imam Syafi'i kata siapa nak rujuk tafsir, rujuk Muqatil. Adil. Jadi Muqatil bin Sulaiman dia memang imam fit tafsir bila munaza'ah. Dia memang imam dalam tafsir. Tanpa munaza'ah. Tanpa khilaf. Tapi bila sampai riwayat hadis, memang ulama hukumkan hadis dia tak kuat, dhaif. Adapun sifat ataupun jarh daripada mana-mana ulama hadis, dia kata pendusta dan sebagainya, itu normal bagi lisan ulama. Sebab dia pun tak masuk. Kalau kita kata perkataan seperti Waqi', oh dia ni, tengok Waqi' kata penipu. Dia pun sendiri pun ada orang jarah dia. Tak betul tak? Tak, kalau kita nak kira, macam contoh, kalau kita ulama ni kata macam ni, ulama ni kata ni, lepas tu tolak dia, itu tak kena tu. Sebab tu kita kena tengok macam Az-Zahabi sebut tu kan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut kan, Az-Zahabi sebut dalam Tabaqat Al-Mufassirin. Sebab tu Az-Zahabi dimasukkan dalam Tabaqat Mufassirin. Dia tak sebut dalam Tazkiyatul Huffaz ke? Kan? Dia kata adapun Muqatil bin Sulaiman Al-Mufassir, maka beliau ialah tokoh pada zaman itu. Beliau matrukul hadis. Hadis dia ditinggalkan. Dan beliau dituduh dengan tajsim. Sedangkan beliau termasuk dalam wadah-wadah ilmu, lautan dalam tafsir. Siapa boleh cakap macam tu? Kita hanya ambil yang, tengok jahat tak jahatnya geng-geng ahli bid'ah ni, dia tak adil. Dia pun suka potong. Dia pun nak wahamkan kepada orang awam. Dia pun nak kata Muqatil bin Sulaiman ni mujassimah, musyabihah. Dia pun ambil saja tau, jahat. Dia pun ambil perkataan Az-Zahabi, dia pun ambil kerat. Dia pun kata tengok, dia dhaif. Jahat. Tu anak kata orang jahat ni dia selama-lamanya akan jahat macam tu. Ambil, dia bacalah kitab banyak macam mana. Ambil lah PhD macam mana. Kalau jahat, jahatlah dia. Ada doktor pun jahatlah selama-lama jahat. Kecuali kalau dia bertaubat. Ni tak bertaubat lagi.
Dia tuduh tajsim kot. Tajsim maknanya takfir. Sebab tu kita kena hati-hati. Sebab itu benda-benda macam ni, okay, kalau kita tak teliti, skibidi. Orang kata skibidi tu. Jadilah apa? Teruklah kita. Maknanya kita kena perhati betul-betul. Maknanya pujian dan kritikan, kemudian kita tengok, timbang. Oh, dalam riwayat hadis memang normal lah. Contoh macam ulama yang dalam bidang qiraat, dalam hadis dia lemah. Maksud dia lemah dalam hadis tu maknanya riwayat dia, bukan dia lekeh tau. Jangan faham bila ulama tu hadis dia lemah, dia langsung tak tahu ilmu riwayat. Bahkan boleh jadi dia maknanya dia kalau nak dibandingkan dengan kita, jauh langit dengan bumi. Macam Ibnu Ishaq kan, orang dulu kata dia hadis dia dhaif atau hasan. Imam kot. Kita ni tak tahu apa. Jadi jangan kita baca ikut perspektif kita. Kita nampak lemah hadis, lepas tu kita nampak ustaz kita lagi hebat. Apa benda? Ustaz kau tu pun maknanya tak boleh nak bandingkan dengan dibandingkan dengan ulama. Dia bayangkan Muqatil bin Sulaiman, dia wafat 150 Hijrah. Dia sempat bertemu dengan tabi'in. Maknanya dia atba'u tabi'in. Kelebihan tu. Yang kita nak tegur ni bila orang tuduh akidah dia sesat. Kalau setakat cakap hadis dia lemah tadi, boleh terima lagi. Memang ulama hukum hadis dia lemah. Hadis lemah tu kita kena faham. Bukan dia tu tak tahu langsung ilmu riwayat. Muqatil bin Sulaiman ni, bila ulama tafsir, dia tahu riwayat. Cuma, dia agak maksud dhaif tu, maksud hadis dia matrukul hadis, dia ditinggalkan hadis dia, sebab dia tak orang panggil, dia tak berapa, dia agak longgar dalam syarat dia dalam menerima hadis. Faham tak? Jangan kita faham dia dhaif hadis ni, dia langsung tak reti, ataupun dia mungkar ke, dia penipu ke, dia walaupun ada ulama kata dia sebagai penipu, tapi kita kena faham istilah penipu tu apa maksud dia. Menipu dalam hadis ni bukan ulama dulu bila dia sebut al-kadhib, antaranya maknanya akhta'ah. Antara maksud kadhib, antaranya maksud tersalah, banyak salah. Boleh jadi ulama tu kita terjemah tipu. Kita bila dengar tipu berat lah. Tapi sebenarnya kalau dia tokoh yang hebat dalam ilmu yang lain, sangka baik lah. Bukan, takkanlah dia sengaja nak tipu. Kalau dia tipu dalam hadis, dia akan tipu dalam tafsir juga. Itu maksud dia. Itu yang cuba dia orang jahat-jahat ni nak buat ni. Tapi tak betul. Maksud dia menipu dalam hadis tu, maksudnya ulama yang syarat mereka lebih tinggi, lebih ketat, bila dia tengok syarat yang Muqatil bin Sulaiman bawa, tak ada nilai pada dia orang. Jadi bagi dia orang tak, dia tolak hadis dia. Sebab syarat dia tak ketat. Maknanya dia bermudah-mudah, tasahul. Itulah sebabnya berlaku perbezaan dalam penilaian perawi. Itu dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kita kena adil. Macam sekarang. Kalau kita kata, fulan penipu. Sekarang memanglah penipu ramai. Orang akan faham penipu betul ya. Tapi zaman tu, bila dia ulama', kalau ada ulama' juga kata dia penipu, tak semestinya dia penipu. Boleh jadi dia tersalah dalam periwayatan hadis dan seumpamanya. Macam Imam Malik kata Ibnu Ishaq Dajjal lah. Ulama' terima lah. Ulama' tak terima. Ulama' check balik. Dan betul-betul Ibnu Sayyidin Nas dalam Uyunul Athar, dia ada jawab, komplit jawapan dia. Memang dahsyat. Rupa-rupanya tak betul. Dan ada riwayat disebutkan Imam Malik tarik balik. Dan Imam Malik musalahah dengan Ibnu Ishaq. Sebenarnya dia ada masalah peribadi. Jadi Imam Malik pun manusia juga. Bila dia bergaduh, dia keluar lah. Macam kita lah, ustaz kita bila bergaduh kan. Bergaduh dengan lawan dia, keluar macam-macam. Tapi kalau pergi sembang kedai kopi, minum baik-baik lah. Kalau di media sosial tu, maki hama macam-macam keluar. Tapi kalau bertemu, macam tu lah. Perumpamaan dia nak ni kan. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Itu tentang Muqatil bin Sulaiman. Ana dah tulis panjang lebar tentang Muqatil bin Sulaiman ni. Beberapa artikel. Boleh rujuk dalam Telegram mana. Kat situ ada penjelasan, perincian dia. Dakwaan-dakwaan dan sebagainya dah dijawab. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Okay, soalan daripada Apal. Adakah penganut-penganut agama Islam ni memang gemar perseteruan? Atau nak cari kemasyhuran nama? Sebab ramai agamawan yang masing-masing mempertahankan puak masing-masing. Baik, soalan dia, adakah orang Islam ni menyeru kepada perseteruan? Itu soalan dia. Adakah agamawan ni masing-masing nak, kerana agamawan yang dilihat
Dalam masyarakat ni ramai yang ajak kepada perseteruan. Baik, kita kena faham tabiat ikhtilaf. Tabiat perbezaan pendapat. Cuma ada ikhtilaf ni ada dua. Ikhtilaf at-tanawu' dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu', perbezaan atau perselisihan pendapat yang kepelbagaian yang maknanya yang boleh diharmonikan. Dan ada satu lagi ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ni dia tak boleh diharmonikan. Dia memang ada pemisah antara hak dan batil lah. Sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Tapi tanawu' ni macam tafsir, perbezaan dari sudut tafsir, perbezaan dari sudut metod tafsir, ataupun perbezaan dari sudut fiqh mazhab, apa dia, pemahaman mazhab, apa dia, ataupun ijtihad, istimbat, hukum dan sebagainya. Itu ikhtilaf yang perbezaan pendapat yang dibenarkan, yang maknanya yang tidak tercela. Tapi kita bincangkan kalau perbezaan pendapat tu sampai tahap membawa kepada kekufuran ataupun membawa kepada kezaliman, yang disebut sebagai tadad, yang dia tak boleh, dia saling berlaga angin lah, dia tak boleh disatukan. Dan itu kita katakan kedua-dua jenis ikhtilaf ni memang Nabi SAW bagi tahu lah, dia adalah termasuk dalam sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah ni maknanya Nabi bagi tahu benda tu akan berlaku dan dah berlaku dah. Kan Nabi bagi tahu dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah dalam Abi Daud kan. Sunnah Abi Daud, Nabi kata, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup selepas aku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi kita nak pelik apa? Kalau kita beriman dengan hadis tadi, tak pelik lah. Kita kata memang ikhtilaf akan berlaku. Tengok lah. Mungkin kita tak selesa, tak suka, tapi kita kena pilih stand kita apa. Nabi kata, "Fa'alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin." Cari sunnah Nabi, cari sunnah khulafa'ir rasyidin, sahabat dia. Pegang teguh. Belajar sunnah. Kita akan tahu apa bid'ah, apa perselisihan yang belajar. Maknanya teruskan menuntut ilmu. Biarlah orang nak bergaduh, ustaz tu nak bergaduh ke, nak berseteru dekat media sosial ke, berdebat ke apa ke, itu lantak dia orang. Yang penting kita terus menelusuri jalan yang lurus, antaranya menuntut ilmu. Kita tambahkan ilmu kita. Biarlah orang tu nak, kita bolehlah tahu kan, tapi jangan sampai kita terpengaruh sehingga menyebabkan kita menjadi lalai dan leka. Perseteruan tu kadang-kadang anda nampak, dia kalau setakat lapangan ilmiah kan, melontarkan pendapat, berdialog dan sebagainya, okeylah. Tapi bila dia melarat menjadi kepada mengata, mengutuk, mengeji, bergaduh, dan seumpamanya, yang tu yang tak berbagus lah. Yang tu tak bawa apa-apa manfaat lah. Bahkan dia akan membawa kepada kemudaratan. Sebab itu, kita sebagai penuntut ilmu ni, maknanya kita berpada-pada. Kan? Ya, kita tengok realiti. Ustaz-ustaz bergaduh, agamawan bergaduh, mufti pun bergaduh, semua bergaduh. Kita kena tengok dalam neraca perspektif yang Nabi sebut tadi. Berlaku perselisihan yang banyak. Memang banyak. Apa kita kena buat? Itu yang kita persoalkan. Apa yang aku kena buat? Aku kena cari jalan yang benar. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Nabi SAW bangkit malam, Nabi doa istiftah, Nabi baca, "Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim." Minta petunjuk terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kalau kita tengok satu perbahasan, perdebatan ke apa ke, kita pening. Contoh mata baru-baru ni kita tengok Asy'ariyah, Salafiyah berdebat. Kita pun pening. Apa benda lah Ustaz Asy'ariyah ni kan? Apa benda ni? Kita pun tak faham. Apa kita kena buat? Maknanya kita kena kembali kepada sunnah. Kita kena kembali kepada, tengok akidah yang paling mudah. Yang paling mendekati fitrah. Kan? Sunnah. Orang awam dia tengok Asy'ariyah punya istilah pun dah pening dah. Berbenda kan? Tak faham. Dia macam ni lah, kita kata, kita nak buktikan akidah tu betul, buka kelas. Istiqamah ajar. Bukan buat debat. Kalau engkau akidah salah, ajar akidah salah. Kalau engkau akidah Asy'ariyah, ajar akidah Asy'ariyah tu, bagi pengikut kau faham sampai faham, sefaham-faham. Jelaskan. Kita Alhamdulillah, kelas kita ni dah berapa dah? 61 dah. Alhamdulillah. Atas nikmat daripada Allah SWT, kurniaan Allah. Kalaulah kita layan debat saja, tak berjalan kelas. Asyik nak fikir debat. Tapi kita yang sikit tapi berterusan lebih baik. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Allah Taala suka
amalan yang sedikit, adwamuha wa in qalla, yang berterusan walaupun sedikit. Kita anggap sikit lah kita punya usaha ni kan, tapi berterusan. Tapi itulah kita kata Asy'ariyah, mana anda tak tahu, ada mungkin ada kelas dia orang, tapi adakah orang awam dapat manfaat? Mungkin ada kan, mungkin kita bukan nak pelekehkan mana-mana orang, individu Asy'ariyah ke apa, bukan. Tapi masalahnya kalau you ada akidah, ajarkan, perjuangkan, ajarkan, explain, jelaskan kepada masyarakat supaya mereka faham. Kalau kau yakin Ashmatur tu, Asy'ariyah Maturidiyah tu betul, ajarkan kepada masyarakat. Singkapkan. Kitab-kitab yang kau ada, singkapkan, ajar. Tak bolehlah kau kata, ini untuk orang kasta tertentu. Orang awam tak faham. Kan? Padahal dia pun tak faham. Kan? Kita tak mahu macam tu. Sebab sifat agama ni, dia Nabi SAW al-balaghul mubin. Kalau you anggap akidah ni benda yang kau kena rahsia-rahsia, ataupun kau kata nak faham ni kena falsafah tinggi dulu, kasta tinggi dulu, kena jadi tok guru ni dulu baru kena belajar ini gini dulu baru boleh faham, bohong. Nabi tak ajar macam tu. Nabi SAW menyampaikan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Jadi kalau akidah kita tak boleh dijelaskan sejelas-jelasnya, maknanya akidah kita masalah. Poin dia itulah kan. Maknanya kalau akidah kita boleh dijelaskan, semua orang boleh faham, betul lah. Akidah salaf lah maknanya kan. Akidah salaf lah, akidah ahli sunnah lah. Ada pun akidah falsafah, orang tak faham. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Soalan terakhir. Boleh Ustaz cerita sikit tentang taubatnya Ar-Razi di akhir hayatnya, daripada specifically fahaman Asy'ariyah. Taubatnya Ar-Razi daripada Asy'ariyah. Dan itu makruf. Memang dinukilkan, maknanya kalau kita nak kata secara mutawatir, itu dah mutawatir dah lah. Kalau ikut zaman kita sekarang ni, dah memang siapa sahaja yang kaji tentang kitab Ar-Razi sendiri, kemudian kitab ulama-ulama yang kaji tentang Ar-Razi, yang Rad Ar-Razi, antaranya Ibn Taymiyah, Bayan Talbis Jahmiyah, Rad pada Asas Taqdis. Siapa yang pernah baca, walaupun sikit dia baca mukadimah pun dia akan tahu. Dan kebanyakan yang akan muhakkik akan sebut, ahli tahqiq akan sebut, sebenarnya benda tu betul lah, bukannya rekaan. Memang betul. Ar-Razi sendiri maknanya kembali. Maknanya dia menyesal kan. Adapun bertaubat sepenuhnya tu kita tak tahulah, kita serah kepada Allah SWT. Tapi nukilan-nukilan memang kalau kita tengok balik, bahkan bukan kata Ar-Razi saja, ulama-ulama yang sebelum tu dan yang selepas sebelum tu dan selepas Ar-Razi, kalau kita tengok, anda tak ingat yang ungkapan yang dia kata, kalaulah aku mati, yang ni kena check balik, kalaulah aku dia menyesal dia belajar falsafah kan, ilmu kalam ni, dia kata kalaulah aku mati dalam mengikut agama Ajaizu An-Naisabur, macam tu lah lebih kurang. Kalaulah aku mati ni ikut akidah orang-orang yang lemah dalam kalangan Naisabur kan. Orang-orang lemah ni orang awam lah kan. Maknanya dia menyesal. Ada seorang tokoh ni, anda tak ingat Ar-Razi ke atau siapa, tapi dia antara tokoh Ahlul Kalam juga. Tapi sebenarnya betul, kalau kita tengok balik, orang yang betul-betul kaji ilmu kalam ni, yang dah sampai pada muntaha and intihauhu, maknanya dia sampai ke muncak ilmu dia akan sedar apa yang dia belajar tu membuang masa. Tapi yang jenis yang tak sedar-sedar ni sebenarnya yang pertengahan. Ini Ibn Taymiyah kata tu. Yang dia orang panggil BBNU lah, baru nak up. Dia baru nak baca, tak baca pun kadang-kadang. Kan? Kemudian dia cakap tu macam seakan-akan dia dah baca penuh. Ramai je orang macam tu sekarang ni. Kononnya dia belajar, kononnya dia dah talaki akidah salah ni dah lengkap, kononnya dia dah. Kemudian dia dakwa dia kata akidah salah ni tak betul. Saya baca kitab-kitab sekian. Padahal dia baru permulaan. Macam ada sahabat kita sharekan, dia kata ada seorang ustaz ni dulu dia salafi. Kemudian dia kata dia baca kitab Hatim Auni, dia baca kitab ini, kemudian dia pun tinggalkan salafiyah mu'asirah. Kita tanya, dia belajar daripada siapa? Kalau setakat belajar dengan seorang ustaz,
Macam dia orang cakap lah kan, tak cukup lagi. Betul-betul ke dia belajar? Ataupun dia hanya cherry picking, apa yang dia rasa dia nak, dia ambil. Itu sebenarnya itu je. Sebab kalau kita kaji betul-betul ulama yang tahap ulama, macam contoh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, dia tu ulama Asy'ariyah, Al-Azhar, Mesir, falsafah, ilmu kalam. Dia mula-mula dia benci Ibn Taymiyah. Dia maknanya kenapa dia benci Ibn Taymiyah ni? Dia lahir-lahir orang-orang kampung dia semua tak suka Ibn Taymiyah. Macam itulah, macam kita lah. Tapi tengok Allah Taala buka. Ini orang yang cerdik. Dia tak dengar saja orang kata, dia pergi baca kitab-kitab Ibn Taymiyah. Dia baca, dia kaji, dia alim. Falsafah, ahli falsafah. Dia kaji, dia baca. Akhir sekali dia jatuh cinta kepada Ibn Taymiyah. Dan dia buat tesis tentang Ibn Taymiyah As-Salafi. Subhanallah. Kemudian dia syarah kitab-kitab Ibn Taymiyah. Syarahan dia terhadap Al-Aqidah Al-Wasitiyah antara syarahan yang terbaik. Subhanallah. Siapa sedar? Kamu siapa? Kamu baru belajar. Kamu belajar apa je? Waktu kamu mengajar tu, kamu tak habis lagi pun BA kamu. Kemudian kamu belagak macam kamu dah belajar habis. Kemudian kamu dah anggap kamu dah sampai intihak. Intihak apa? Orang tegur sikit pun dah nak menangis kan? Ataupun dah tak tegur, mudah goyah. Dan apa pengalaman kau dalam merantau mengambil ilmu daripada ulama-ulama? Tak ada. Engkau hanya duduk di kepompong masyarakat yang anti-Wahabi itu. Kemudian kau kata kau dah kaji semua. Apa benda? Ini bayangkan, Syekh Muhammad Khalil Harras, dia duduk dalam kepompong. Ini lebih kita kata membuka mata kita kan. Maknanya ni engkau duduk dalam kepompong anti-Wahabi. Lepas tu kau kata kau belajar Salafi, lepas tu kau kata kau bertaubat. Apa nilai dia? Sebab engkau memang duduk dalam wilayah tu dah. Tak ada nilai pun. Pasal logiknya engkau nak bila engkau sedar, kita boleh bawakan satu analogi ataupun satu perumpamaan. Bila orang tu dia duduk dalam kepompong yang tak betul, circle dia tak betul, dia akan terpengaruh dengan keraguan-keraguan yang dibawa oleh orang tak betul. Antaranya, kalau dia bawa fahaman Salafi ini, dia tak dapat kerja, dia tak dapat jawatan, dia tak dapat tauliah. Logiknya, orang macam ni, dia akan buat dakwaan lah. Dia akan kata, saya dulu Salafi, kemudian saya bertaubat. Baik, ada orang yang lebih baik daripada engkau. Guru engkau sendiri, ustaz engkau. Ustaz kau tu dulu bukan lahir-lahir terus Salafi. Dia dulu pun macam kau juga. Bahkan lebih dahsyat. Dia pun dikelilingi dengan geng-geng yang anti-Wahabi, anti-Salafi ni. Tapi kenapa dia boleh istiqamah? Macam kita cakap, macam kita lah kan. Kita lahir-lahir, kita pun belajar akidah Syiah. Nak kata kita pergi Madinah terus kita jadi Salafi, tak juga. Kita kat Malaysia, kita dah kenal Salafi. Lepas tu kita pergi Yaman. Kita balik, kita tak pun ikut kehendak orang ramai. Ramai je ustaz-ustaz kita macam tu kan. Itu lebih mulia. Sebab dia teguh dengan kebenaran. Berbanding dengan engkau baru saja. Baru berapa tahun. Tak sampai berapa tahun, 2 tahun macam tu je baru orang bagi platform untuk mengajar akidah salaf. Itu pun kerana orang sangka baik dengan kau. Guru kau tu nak bagi kau tu pengalaman dan sebagainya. Biasalah kan, ustaz-ustaz kita, dia tak maulah dia saja mengajar. Dia nak juga ada generasi muda. Jadi ambil lah orang-orang muda ni. Tapi itulah bila tergesa-gesa menzahirkan sesuatu yang belum matang, kita kena terpaksa lah hadapi. Maknanya akhir sekali datanglah orang yang kata, kami ni duduk Salafi lama. Lama apa? Baru je. Kau pun tak tahu buah guru-guru kau lagi banyak. Kau baru cicip sikit saja.
Yang kata belajar dengan Ustaz Asri, yang kata belajar dengan Ustaz Yunus. Semua dakwa kan? Belajar dengan Ana apa kata? Dia kata bila main belajar dengan aku? Belajar dengan Ustaz ni, Ustaz tu. Kadang-kadang menipu. Macam dulu lah yang scammer dulu. Dia kata konon dia belajar gini-gini. Tapi tak belajar apa. Dan apa yang kita lihat hari ni, fenomena yang tadi tu, dia nak dakwa kononnya dia kena salafi dulu, kemudian dia baca kitab-kitab ini syubhat ini, kemudian dia pun tinggalkan salafiyah mu'asirah. Dan kalau itu sebenarnya tak tunjukkan apa-apa kelebihan pun. Sebab engkau dah sedia ada duduk di tempat kepompong orang yang jumud. Masyarakat yang memang susah nak terima perubahan. Apa? Tapi kau tengok, kau baca sejarah tentang Syekh Muhammad Khalil Harras. Baca Imam Ash-Shawkani. Baca Syekh Muqbil. Itu baru hebat. Syekh Muqbil tu dia lahir dalam kampung Syiah. Ahli keluarga dia Syiah. Syiah Zaidiyah. Bayangkan dia boleh jadi salafi dalam itu baru hebat. Betul tak? Contohnya Syekh Muhammad Khalil Harras tadi. Contoh lagi macam siapa lagi? Ash-Shawkani, As-San'ani, Syekh Muqbil. Itu baru betul-betul hebat. Dia teguh. Walaupun dia ditentang oleh ramai masyarakat dia, tapi dia teguh dengan sunnah. Itu baru orang panggil batal, hero. Itu Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi je, Nabi Hud apa semua, dia seorang-seorang. Nabi Nuh kan? Itu baru betul. Ini dia duduk dalam kepompong masyarakat yang dah macam tu, kemudian dia kata, inilah, tengok Salafi bertaubat jadi Asy'ariyah. Apa benda? Kecuali lah kalau benda tu berlaku kat Saudi. Betul tak? Kalau dia tu memang dah duduk dekat Saudi, duduk Salafi macam ni, kemudian tiba-tiba jadi Asy'ariyah. Barulah kita kata macam, hebat lah. Tapi tak. Yang duduk kat Saudi pun berpura-pura, yang Asy'ariyah berpura-pura jadi Salafi juga. Tak hebat pun kan? Ini yang cuba ada sahabat-sahabat kita kongsikan kenyataan beberapa individu lah. Konon dia kata, dia baca kitab ini. Lalu dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Salafiyah Mu'asirah. Salafiyah. Tak ada nilai pun. Kau bukannya tak sama langsung macam Syekh Muhammad Khalil Harras ke, yang memang ada jasa tahqiq betul kitab Ibn Taymiyah. Kemudian Syekh Rashad Salim tahqiq kitab Ibn Taymiyah. Dia pun asal falsafah. Itu semua Al-Azhar tu. Kan? Bukannya daripada Universiti Saudi. Itu betul-betul hero. Macam kita sekarang ni, duduk di tempat yang ramai Asy'ariyah. Tiba-tiba ada Salafi. Hebat. Sebab dia teguh dengan kesalafian itu. Teguh. Itu baru betul maknanya karamah, kemuliaan Allah kepada dia. Kita bukan nak kerja karamah tu, tapi kita yang penting kita nak sabat tu. Keteguhan. Tak pelik pun kalau orang tu dia berubah pasal apa? Pasal kita baca dalam sejarah peralihan mazhab ni, memang banyak je orang tukar mazhab sebab nak duit. Sebab tak dapat kerja, nak jawatan, dia tukar. Macam Nizamul Muluk dulu kan, zaman Nizamul Muluk, Bani Abbasiyah yang kemudian dalam kurun yang ke-7 atau 6 Hijrah, 6-7 Hijrah, itu zaman kemunduran lah, zaman jumud. Bila Nizamul Muluk tu letakkan Asy'ariyah tu akidah kan rasmi mazhab Syafi'i, yang mazhab Hanafi, mazhab Hambali semua tukar mazhab. Tiba-tiba jadi Syafi'i, tiba-tiba jadi Asy'ariyah sebab nak mengajar. Sebab kalau siapa yang daftar kat madrasah Nizamiyah tu dapat allowance. Macam sekarang lah yang Asy'ariyah pergi mengaji dekat Madinah. Dia tak ambil pun Salafi kat Madinah tu. Pasal apa nak allowance? Macam tu lah. Perumpamaan dia macam tu lah. Ramai je yang Asy'ariyah pergi mengaji Madinah. Dia nak allowance je. Nak allowance dan dia nak dapat bawa ziarah apa semua. Nak jual minyak wangi. Tapi balik tak ajar Salafi juga. Tak jadi Salafi juga. Betul tak? Logik lah. Biasalah manusia kan. Dia hanya tabiat. Tu kita kata benda tu tak pelik pun. Orang tu, dia duduk dalam masyarakat Asy'ariyah. Jawatan-jawatan rasmi semua, mufti apa semua pegang. Yang pegang tu kebanyakannya geng-geng sana. Kan? Tauliah apa semua dia pegang. Jadi dia nak dapat, nak mudah, nak dunia dan sebagainya. Istiharlah dia tak Salafi dah. Kalau kita baca sejarah, ramai je orang macam tu, jenis macam tu, yang jenis berubah-ubah ni, talawun. Ramai je. Yang tarah-tarah yang orang kata ulama pun ada. Dia manusia kot. Sebab kita kata, yalah kita sangka baik lah, mungkin zaman dia pun dia susah. Memang dia terpaksa.
itu dia dengan Allah lah kan. Tapi kita tak boleh abadnya tu. Kalau kita dah tahu benda yang kebenaran ni, kita tak bolehlah jual agama kita bisamanan qalilah, dengan harga yang sedikit. Allah kata harga yang sedikit ni lah jawatan, pangkat, tauliah. Kan? Harga yang sedikit lah kalau kau terpaksa ubah akidah kau, itu tipu, taqiyah. Kita mana ada taqiyah? Ustaz kita pergi interview tauliah. Dia cakap je Salafi. Memang kena automatik kena buang, tapi dia tak taqiyah. Itu kita kata, itu hero. Betul lah. Kan? Dia orang panggil anak jantan lah. Berani, rijal. Tanya ustaz-ustaz kita yang pergi ambil tauliah. Yang penemu duga tu pun tak tahu kitab Asy'ariyah. Ustaz kita bagi. Ustaz kita cakap, apa kitab Salafi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab siap cakap terang-terangan. Memang kena buang, memang kena tolak. Tak dapat, tak boleh. Tapi ada dia terkejut beruk. Ada dia terhegeh-hegeh, terlompat-lompat. Nak jadi Asy'ariyah. Tak, terus Salafi. Ajak kitab Ahli Sunnah. Teguh. Apa masalahnya? Allah Ta'ala jaga kita. Kan? Bukan pejabat agama. Jadi itu kita kena faham. Wallahu Ta'ala alam bis-shawab. Jawab ke soalan tadi? Jawab kan? Anda pun tak ingat dah soalan. Soalan tu dia pecah-pecah lagi. Jawapan tu. Baik, anda harapkan kita dah menjawablah soalan tadi. Semoga Allah SWT memberkati kita di atas kebenaran, memberikan kita petunjuk atas apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu yang kita sampaikan ini adalah hujah yang akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, bukan hujah yang akan mendakwa kita. Wal'iyadzubillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.